kita menggunakan apa ni ya, Zoom ya, insya-Allah Zoom online untuk kuliah kita. Mudah-mudahan ada ramai yang boleh bermanfaat ya, dapat manfaat daripada kuliah kita. Dan insya-Allah hari ini muka surat 248 tuan-tuan. Sebelum kita cerita perjanjian Hudaibiyah ya, kita cerita dulu Bai'atul Ridwan. Bai'ah Ridwan ya, Ustaz akan sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita masuk ya. Yang pertama kita kena bezakan antara bai'ah dengan suluh ya. Tuan-tuan ada dua perkataan. Yang pertama ialah bai'ah ya, ataupun bai'atun dipanggil. Ya, muka surat 248 bagi siapa yang ada buku, yang tak ada tolong dapatkanlah ya. Beli saja secara online ataupun mungkin boleh hubungi kita punya pertubuhan minda progresif ya. Haji Shu'aib dengan apa ni Haji Hashimah kita mungkin ada lagi bekalan buku, saya tak pasti, boleh hubungi mereka atau membeli secara online saja. Jadi yang pertama bai'atun. Apa makna bai'ah? Bai'ah ni maknanya perjanjian taat setia ya. Dan dia berlaku di antara orang Islam dengan Nabi SAW. Jadi makna bai'ah ni dia internal antara orang Islam dengan orang Islam. Dalam konteks Nabi, zaman Nabi, orang Islam dengan Nabi lah ya. Jadi kita panggil bai'atun, perjanjian taat setia ya. Antara bai'ah yang paling popular yang terkenal ialah Bai'atul Aqabah semasa Nabi di Mekah ya. Orang-orang Madinah datang buat haji ikut syariat Nabi Ibrahim dan Nabi datang berdakwah kepada mereka. Nabi mengunjungi kemah ya orang-orang Madinah di kalangan Ansar dan Muhajirin, di kalangan Aus dan Khazraj. Jadi Nabi offer Islam, Nabi bagi tahu ya, aku ni rasul, aku dapat wahyu ya. Nabi cerita apa dia message Islam. Nabi cerita supaya jangan mencuri ya. Nabi cerita tentang jangan minum arak dan sebagainya. Jadi bila mereka setuju, maknanya mereka telah memberi bai'ah kepada Nabi. Jadi bai'atun yang bersifat internal ya. Yang kita cerita pada hari ini ialah Bai'atul Ridwan. Ridwan daripada perkataan apa? Ya, daripada perkataan redha. Apa makna Bai'atul Ridwan? Maknanya perjanjian taat setia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Bai'atul Ridwan ini membawa kepada Bawa kepada pengampunan dosa. Sebab itu ya, ada dua peristiwa besar dalam Islam yang orang Islam yang menyertai ya, dua-dua package ni, sama ada package perang Badar ataupun package Bai'atul Ridwan, Allah ampun dosa mereka. Semua dosa mereka diampun. Melainkan dosa besar lah ya. Dosa besar itu berhajat kepada Berhajat kepada taubat ya. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dosa sederhana, Allah ampun semua. Sebab tu mereka yang tidak pergi peperangan Badar, mereka macam terkilan lah ya. Sebab apa terkilan? Sebab mereka tidak ada peluang untuk diberi keampunan secara blanket ya. Itu yang pertama tuan-tuan ya. Jadi oleh kerana itu bila kita menyebut tentang tentang bai'ah ya, mesti ada sesuatu yang luar biasa berlaku ya. Jadi perang Badar sebagai contoh, Allah ampun dosa 305 orang yang terlibat dalam perang Badar. Kita dah sebut dulu ya. Walaupun yang tercatat 313, tetapi yang benar-benar terlibat dalam peperangan tersebut ya, lebih kurang 305 sahaja. Yang 8 lagi diberi exception oleh Nabi ya, kerana hal masing-masing. Contoh Saidina Osman tidak terlibat dalam perang Badar ya, kerana isterinya Ruqayyah sakit tenat, maka dia diberikan exception ya. Okey, yang kedua, peristiwa kedua yang Allah ampun dosa secara blanket ya, ialah Bai'atul Ridwan. Ada 1,500 orang. Dalam Badar 305. Ya, mereka yang terlepas perang Badar, mereka ada satu lagi peluang Bai'atul Ridwan. Allah ampun dosa 1,500 orang tuan-tuan. Ya, kita akan baca ceritanya Bai'atul Ridwan. Rasulullah mengajak muslimin berbai'ah untuk berperang ya. Jadi kita tahu cerita Bai'atul Ridwan ni, Saidina Osman dihantar oleh Nabi untuk berbincang dengan pemimpin Quraisy. Ya, asal-asalnya tuan-tuan. Ini kita tahu sirah lah ya. Asalnya Nabi cadangkan Umar Ibn Khattab. Jadi bila dicadangkan Umar Ibn Khattab, ya, Umar bagi cadangan balas. Ya, jadi maknanya apabila Nabi mencadangkan sesuatu, sahabat akan tanya, adakah ini daripada wahyu? Kita dah sebut tadi ya. Wahyu dia datang daripada Al-Quran. Wahyu datang daripada pertemuan Nabi secara berdepan dengan Jibril. Ataupun wahyu juga boleh datang melalui mimpi ya, seperti mana pensyariatan azan kan.
Bila azan kita tahu dia bukan datang daripada Quran. Ya, Quran tak bagi tahu. Apabila masuk waktu azanlah kamu. Quran tak cakap. Ya, Jibril pun tak bagi tahu kan. Tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mimpi seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid. Beliau bermimpi, datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku mimpi ada seorang lelaki berpakaian serba putih, ya, mengajar aku lafaz-lafaz azan." Ya, dia pun cerita. Sedang dia cerita, datang Saidina Umar. Umar kata, "Ya Rasulullah, aku mimpi benda yang sama." Apa yang berlaku? Ya, yang berlaku Nabi pun confirm ya bahawasanya ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun melalui mimpi para sahabat, bukan mimpi Nabi, mimpi para sahabat. Ya, maka jadilah lafaz azan seperti mana yang dilaungkan kali pertama oleh Bilal bin Rabah sampailah akhir zaman nanti, tuan-tuan, ya. Okey. Jadi itu bai'ah ridwan. Jadi Rasulullah pun ajak ya untuk mereka berbai'ah. Jadi bila mereka berbai'ah untuk perang lah, ya, kerana timbul cerita ya Saidina Osman telah dibunuh. Ya, Omar ya diarahkan supaya pergi berbincang. Omar kata, "Aku tak sesuai untuk pergi." Kerana tuan-tuan kena tahu situasi di Mekah pada masa itu, para pemimpin tertinggi Mekah ialah daripada Bani Umayyah. Ya, kita dah sebut kan, ada 12 kabilah besar Quraisy. Salah satunya ialah Bani Hashim, Nabi Bani Hashim. Ya, Nabi Bani Hashim, Abu Talib Bani Hashim, bapa Nabi Abdullah Bani Hashim, ya, Saidina Hamzah, ya, Saidina apa lagi, ya, Saidina Ali, ini semua daripada Bani Hashim. Jadi kalau kita cerita Bani Hashim, ya, memang antara kabilah yang paling terkenal, yang paling outstanding lah, yang menguasai Mekah pada masa itu. Ya, tetapi ada rival dia kepada Bani Hashim. Ya, kita ada siapa? Ya, kita ada Bani Umayyah. Bani Umayyah ni Abu Sufyan antaranya. Ya, Bani Umayyah ni ialah Hindun, bapa pada Hindun. Ya, apa ni, Utbah bin Rabi'ah. Ya, abang pada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ya, dan anak-anak pada Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan, ni adik-beradik dia. Ini semua Bani Umayyah, rival. Yang sedang menguasai Mekah pada zaman ketika Nabi nak datang ni, ya, ialah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan Bani Umayyah. Sedangkan Saidina Umar daripada Bani Asad. Ya, Saidina Umar daripada Bani Adi, ya, Bani Adi, Bani Asad, Khadijah. Jadi Bani Asad, ya, kita tahu mereka tidaklah sehebat seperti mana Bani Umayyah. Dan Umar terkenal dengan ketegasan dia, ya, agak keras sikit Umar ni. Maka Umar pun cadang pada Nabi kerana dia bukan datang pada wahyu, maka makna ada ruang untuk discussion lah, ya, ada room for discussion. Kalau bukan wahyu daripada Quran, ya, daripada Jibril, ya, daripada mimpi, maknanya ada ruang untuk kita bincang. Mana ijtihad Nabi saja. Ya, sebab tu Nabi nak hantar Umar. Umar kata hantar Osman sebab Osman Bani Umayyah. Yang nak bincang di Mekah tu pun Bani Umayyah. Ya, jadi sudah tentu bila Osman datang mereka akan terimalah, ya, kerana sama-sama daripada kabilah yang sama. Timbul pula cerita, ya, Osman ditangkap dan dibunuh. Maka Nabi, ya, dapat berita tersebut serta Nabi dengan para sahabat mereka buat satu perjanjian. Dipanggil Bai'ah Ridwan. Ya, satu perjanjian yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya, ya. Tak ada masalah. Kita bukan, ya, apa ni. Ya, ada soalan ya? Kalau tengah ada ya asap dengan ikan. Tuan-tuan tolong bantu Ustaz mute kan. Okey. Jadi apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ialah mereka berjanji untuk sanggup mati, ya, kepada Rasulullah di bawah sebatang pokok yang terdapat, ya, di tempat tersebut, ya. Nama tempat tu Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah ni tempat kita miqat, tuan-tuan, ya. Biasanya orang Melayu, Malaysia kalau miqat biasanya kalau perempuan daripada Tanim. Kalau lelaki daripada mana, tuan-tuan? Kalau perempuan daripada Tanim, kalau lelaki daripada mana? Biasanya kita kita panggil, ya, kita miqat. Orang lelaki daripada mana, Kak Lis? Perempuan daripada Tanim, perempuan, lelaki daripada kalau Bir Ali ke itu apa? Madinah. Bir Ali daripada Madinah. Ni cerita Mekah ni, Mekah. Aduh, tiba-tiba. Orang lelaki di mana afdal miqat? Ya, ni bukan cerita Madinah, cerita Mekah ni. Lain pada Tanim kat mana, tuan-tuan? Tempat miqat, tuan-tuan pergi umrah selalu, ya. Miqat kat mana? Ja'ranah. Ja'ranah, tuan-tuan, ya. Di Ja'ranah. Ya, bukan Ja', ya, dia Ji'.
Ji'ronah, bukan ja'. Ya, jadi betulkan Ji'ronah. Lelaki afdal Ji'ronah. Nabi tidak pernah umrah mikot daripada Tan'im, tak pernah. Ya, not even once. Sekali pun tak pernah. Yang pernah mikot daripada Tan'im adalah Aisyah. Sebab itu ya, Tan'im dipanggil mikot an-nisa, mikot untuk perempuan. Tetapi lelaki kalau nak mikot tak salah, tetapi tak afdal. Afdalnya seperti mana Nabi buat. Itu kita kena balik pada sirah dan juga sunnah, tuan-tuan, ya. Kita duk selalu sebut sunnah. Tapi kita tengok pergi umrah, ya, orang lelaki pergi mikot dekat Tan'im. Dia tak salah, tapi tak sunnah lah. Ya. Dia tidak afdal. Afdal ialah di Ji'ronah. Selain daripada Tan'im dan Ji'ronah, ada tak tempat lain untuk mikot? Ada. Nama dia apa? Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah. Inilah cerita Hudaibiyah ni. Jadi Bai'atul Ridwan berlaku di Hudaibiyah. Dan perjanjian itu berlaku di bawah sebatang pokok yang besar. Ya, pokok tu dipanggil pokok Hudabah. Ya, daripada Hudabah itulah dapat Hudaibiyah, tuan-tuan. Biasanya nama tempat, ya, apa kita panggil, ya, Ji'ronah, ya. Ji'ronah di area Mekah juga, ya. Dia jauh sikit daripada Tan'im. Kalau Tan'im sekitar dalam 10-11 km saja. Ji'ronah jauh sikit, ya, mungkin dalam 15 atau 16 km daripada Mekah. Ya, Ji'ronah ni lagi ramai, ya, sebab orang lelaki ramai kat situ. Jadi kalau perempuan tak selesa di Ji'ronah, perempuan lebih selesa di Tan'im. Ya, sebab orang Arab biasanya dia tak mikot di Ji'ronah kalau perempuan. Orang Arab kebanyakannya Pakistani, India, sebenarnya semua di Indonesia, kebanyakan semua di Tan'im. Tan'im lebih selesa untuk perempuan sebab majoritinya perempuan kat situ. Ya. Dan di manakah Masjid Tan'im? Masjid Tan'im adalah masjid pertama yang kita masuk kalau kita datang daripada Madinah. Kalau kita daripada Madinah, ya, kita sudah mikot di Bir Ali. Itu orang yang pergi Madinah dulu. Daripada Madinah kita masuk highway itu terus menuju ke Mekah. Tempat pertama yang kita sampai adalah di mana? Di Tan'im. Sebelah kiri, tuan-tuan, ada satu masjid cantik, itu Masjid Aisyah atau dipanggil Masjid Miqatun Nisa. Sebelah kanan, tuan-tuan, ada universiti, ya, Universiti Ummul Qura. Universiti Mekah, ya, tapi cawangan untuk perempuan. Sebab Universiti Ummul Qura dia ada dua kita panggil, dia ada dua kampus. Dia ada men campus, dia ada women campus. Women campus tu sebelah kanan, depan Masjid Aisyah tu. Tapi biasa orang tak tengok kanan, orang tengok kiri sebab nak tengok tempat mikot. Sebelah kanan tu ada universiti. Ya, Universiti Ummul Qura, ya, untuk perempuan. Ya, maknanya apa kita panggil women campus dia. Ya, jadi kalau yang main campus sebelah Aziziyah sana, tuan-tuan, ya, sebelah sana. Jadi ada beza lah, ya. Jadi sama macam Universiti Al-Azhar. Al-Azhar pun ada women campus, ada men campus, lelaki perempuan tak jumpa. Yang menjumpakan mereka ni adalah Persatuan Pelajar lah, Persatuan Pelajar Malaysia yang jumpakan. Persatuan Mahasiswa Republik Arab Mesir, Pemeram nama dia, ya. Yang itu yang menjumpakan student ni lah. Tapi kalau di fakulti kita pergi naik bas yang berbeza sebab tempatnya jauh, berbeza, ya. Universiti Azhar di Mesir ada cabang perempuan, ada cabang lelaki. Ya, dia ada boys macam kita Methodist lah, sekolah gereja samalah. Ya, macam convent perempuan saja contoh kan, ya. Methodist ada Methodist boy, Methodist girl, macam itulah. Ya, sistem Islam pun macam tu, ya. Mahat Muhammadi di Kelantan. Ada Mat Muhammadi Lil Banat untuk perempuan, ada Mat Muhammadi Lil Banin untuk lelaki. Jauh, tuan-tuan, ya. Untuk Banat di Kota Baru, untuk Banin tu jalan nak pergi ke Penggalan Cepa. Ya, tak jumpa lelaki perempuan. Form 6 baru co-education, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena faham konsep sekolah dalam dunia ni. Ya, Finland macam mana kan? Ya, Saudi macam mana, Mesir. Jadi kita belajar daripada sistem pendidikan tu, tuan-tuan. Okey, itu kalau Ustaz boleh keluar sikit tapi nak bagi tuan-tuan faham. Ya, sebab nanti tuan-tuan kata, pasal apa perempuan lelaki? Methodist school pun besar. Ya, convent. Ada convent lelaki? Tak ada. Ya, semua perempuan. Macam itulah, tuan-tuan. Okey, ya. Jadi apa ni, kalau di Kelantan ada satu lagi sekolah, ya, Naim Lil Banat. Nama pun Naim Lil Banat. Itu untuk perempuan saja. Tak ada budak lelaki sekolah tu, tuan-tuan. Ya, pokok Hudabah. Hudabah. Ya, daripada Hudabah itulah dapat Hudaibiyah. Ya, okey. Jadi balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu bahawasanya Nabi dan para sahabat, ya, berjanji setia di bawah pokok tu, pokok besarlah. Ya, 1,500 orang yang datang untuk buat umrah. Ini asalnya buat umrah ni, tuan-tuan, ya. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka buat perjanjian di bawah pokok.
peristiwa bai'ah ini tersebar di kalangan orang Quraisy dan mereka merasa gerun, ya. Sebab 1,500 orang yang datang. Perang Badar hanya 305. Ya, 5 kali ganda tuan-tuan kali ni, ya. Orang Quraisy bila dengar para sahabat buat perjanjian bai'ah dengan Nabi, mereka rasa gerun, ya. Mereka telah menghantar 50 orang tentera yang diketuai oleh, ya, Mikhras bin Habs, ya, untuk mencari peluang yang baik untuk menyerang muslimin. Mereka nak serang. Mereka nak ambil kesempatan. Mereka 50 orang aja. Orang Islam ada 1,500. Ya. Pengawal tentera muslimin Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni sangat terkenal kerana beliau adalah apa kita panggil? Beliau adalah pegawai tugas-tugas khas. Ya, dia ni special forces ni tuan-tuan, ya. Jadi dia punya peranan dia, ya. Kalau tuan-tuan tengok, ya, ketika orang Yahudi hina Islam, ya. Ketika seorang penyair Yahudi, ya, namanya Ka'ab bin Ashraf, beliau telah menghina Islam, beliau menghina isteri Nabi, beliau telah menghina perempuan-perempuan muslimat, ya. Jadi keceluparan dia punya mulut tu, sebab dia ni handsome, orang kaya, ya. Maknanya memang masyarakat Madinah tu terima dia dengan baik, ya. Banyaklah dia buat kebaikan tu, banyaklah, ya. Tapi dia juga banyak buat kejahatan, ya. Dan beliau telah menggunakan kemahiran dia untuk bersyair, ya, menghina Islam, dan akhirnya kerana penghinaan itu sudah sampai ke tahap yang tidak boleh ditoleransi lagi, Nabi pun tubuhkan satu pasukan untuk bunuh dia. Ya, itu perintah boleh datang daripada pemimpin saja. Ya, seperti mana dulu Salman Rushdie, ya, dengan bukunya The Satanic Verses, ya, dan beberapa orang Muslim, ya, atau muslimah yang mengaku sebagai Muslim tetapi menghina Islam dengan tulisan mereka, ya. Jadi dijatuhkan hukuman bunuh lah, ya. Tapi apa kita panggil, ya, Britain telah bagi suaka politik kepada Salman Rushdie, ya. Malah dapat anugerah Sir, ya. Timbul pula isu sekarang, ya, isu bila Queen mati, kita kata, ya, boleh tak sebut rest in peace, ya. Isu yang sedang ada sekarang lah. Jadi ada banyak para ulama jawab, ya. Isu ni sebenarnya dah lama berlaku, ya. Orang kata pula dia ni keturunan Rasulullah lah yang ke-42 lah, keturunan Fir'aun lah, apa semua, ya. Dan semua tu telah dijawab dalam YouTube lah, tuan-tuan boleh YouTube saja, ya. Ustaz tak ada nak ambil peluang untuk cerita lah. Tapi secara umum, ya, rest in peace ni bukan untuk orang bukan Islam, ya. Kita kata moga Allah rahmati, rahimahullah ni untuk orang Islam je, tuan-tuan. Orang bukan Islam tak boleh, walaupun dia keluarga kita, ya. Walaupun mereka ini keluarga terdekat kita, ya, ada hubungan kerabat, tapi kalau mereka bukan Muslim, kita tidak boleh mendoakan keampunan dosa kepada mereka, kesejahteraan tak boleh, tuan-tuan. Nak ziarah, nak lawat boleh, ya. Tetapi lebih pada itu tak boleh, tuan-tuan, ya. Nak doakan tak boleh, ya. Bagi kita panggil, ya, bagi penghormatan dengan datang melawat itu tak ada jadi masalah, ya. Ketika Pope John Paul, ya, ketika dia meninggal, ya, di Vatican City, ya, semua kebanyakan kerajaan umat Islam telah hantar wakil, termasuklah Malaysia, ya, menghantar menteri agama pada masa itu, ya, Datuk Dr. Abdul Ahmad Zain, ya, telah dihantar oleh kerajaan Malaysia untuk memberikan penghormatan terakhir, ya, kepada Pope John Paul. Pergi ke Vatican City tu, ya. Saudi pun hantar, ya, Emirates hantar, Qatar, ya, negara-negara umat Islam pun hantar. Boleh tak pergi ziarah orang bukan Islam meninggal? Tak ada masalah. Boleh tak mendoakan kesejahteraan dan pengampunan? Tak boleh, tuan-tuan. Ya, tak boleh, minta maaf, ya. Itu sirah pun dah ajar kita, ya. Cerita tentang kewafatan kita panggil meninggalnya Abu Talib sebagai contoh, ya. Boleh tak Nabi berada di sisi berdakwah, dia boleh, tapi meninggal habislah, that's it lah, tuan-tuan. So balik pada cerita tadi, Muhammad bin Maslamah, ya, beliau yang menjadi pegawai tugas-tugas khas, ya, beliau yang telah berjaya membunuh siapa tadi, Ka'ab bin Ashraf, seorang penyair Yahudi, ya. Dan beliau berjaya menawan pula kali ni, ya, sebab dia ni biasa jadi ketua pengawal, tuan-tuan, ya. Jadi pengawal, ya, kita kata pengawal peribadi Nabi lah sebagai contoh, ya. Jadi dia berjaya menawan mereka, tetapi ketua mereka berjaya melarikan diri, ya, 50 orang tadi. Apabila Quraisy mengetahui apa yang sedang berlaku di kalangan muslimin, sekumpulan tentera mereka datang dan memulakan serangan terhadap muslimin sehingga 12 orang daripada mereka berjaya ditawan dan seorang muslim terbunuh, ya. Jadi macam sedangkan orang Islam datang nak buat umrah, ya. Ini umrah kali pertama, tuan-tuan. Tak pernah buat umrah lagi. Ini tahun yang ke-6 Hijrah ni, umrah kali pertama Nabi nak buat. Haji belum wajib lagi, haji tahun yang ke-10, tahun yang ke-9 nanti, tuan-tuan. Ya, umrah dulu, ya, diwajibkan.
Jadi oleh kerana itu Nabi dan para sahabat datang, ya. Tetapi mereka dihalang di Tan'im. Sebab nanti tuan-tuan tanya pula, pasal apa masuk ikut Hudaibiyah? Asalnya masuk ikut Tan'im. Ya, sebab highway Bir Ali ke Mekah dia akan masuk ikut Tan'im. Tapi di Tan'im Khalid bin Al-Walid, ya, dan para pejuang Quraisy ni dah halang Nabi. Sebab tu Nabi ditua masuk ikut Hudaibiyah pula. Ya, Hudaibiyah tu lagi jauh lah, lebih kurang 22-23 km daripada Mekah. Ya, kalau Tan'im dalam 10-11 km saja. Jadi nak masuk situ ditahan lagi. Itu yang akhirnya dihantar Osman untuk buat perjanjian. Ya, bila Osman datang buat perjanjian kerana di Bani Umayyah, beliau dikatakan telah ditangkap dan dibunuh. Sebab itulah para sahabat 1,500 orang mereka buat bai'ah. Apa makna bai'ah? Perjanjian taat setia di kalangan orang Islam terhadap Nabi. Mereka patuh apa Nabi arah. Kalau Nabi kata perang, perang. Kalau Nabi kata jangan, jangan. Macam itulah maksud dia. Ya, okey, selesai ya. Perjanjian Al-Hudaibiyah. Okey, ini tajuk besar kita pada hari ini. Ya, Perjanjian Al-Hudaibiyah, ya, dengan Bai'ah Ridwan ada beza. Bai'ah Ridwan antara orang Islam dengan Rasulullah, itu kita panggil internal. Ya, internal punya perjanjian. Tapi perjanjian Hudaibiyah walaupun berlaku di Hudaibiyah juga, ya, seperti mana Bai'ah Ridwan pun berlaku di Hudaibiyah, dia bukan antara orang Islam dengan orang Islam. Dia adalah antara orang Islam dengan orang yang memusuhi Islam. Ya, between two conflicting parties. Ada dua yang berbeza, tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu kita tak boleh panggil bai'ah. Kita panggil suluh. Ya, tuan-tuan boleh catat sod, lam, hak pedas. Sulhun. Sod, lam dan hak. Sulhun. Boleh letak situ. Suluh. Sebab itu setengah buku ditulis suluh Al-Hudaibiyah. Apa makna suluh? Suluh makna perjanjian juga. Tapi dia adalah perjanjian damai. Ya, perjanjian damai. Bukan perjanjian taat setia antara orang Islam dengan Nabi, bukan. Dia perjanjian antara dua pihak yang bermusuhan. Ya, jadi nama dia apa, tuan-tuan? Namanya ialah sulhun. Suluh Al-Hudaibiyah, ya. Jadi untuk bagi nak faham, ya, tuan-tuan pergi pejabat agama contoh, ya. Jadi pejabat agama ni dia ada pegawai, dia ada pendaftar nikah, pendaftar cerai, ya, pendaftar rujuk dia ada, ya. Dia ada pendaftar dia. Ya, jadi apa kita panggil registrar dia, ya. Jadi ada pegawai juga dia panggil pegawai suluh. Pegawai suluh. Apa makna pegawai suluh ni? Kalau ada suami isteri yang bergaduh, ya, ataupun ada konflik, ya, ada isu lah kita kata. Maka mereka jumpalah dengan pegawai suluh ni. Pegawai suluh lah yang akan mendamaikan. Sebab suluh tu makna perdamaian. Jadi di pejabat agama ada pegawai suluh. Ya, jadi suluh ni tak berkaitan dengan suluh pakai torchlight tu, bukan. Ya, suluh di sini berdamai. Jadi akan usahakan supaya suami isteri boleh berdamai, boleh berbaik balik. Ya, jangan berpisah macam itulah. Ya. Jadi ketika itu Quraisy merasa takut dan mereka hantar Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ni nanti masuk Islam jugalah. Ya, tapi tahun yang ke-6 dia belum lagi. Ya, dia ni orang baiklah. Ya, dia berbincang mengenai perjanjian damai. Bila sampai dia berkata, ya, apa dia cakap? Wahai Muhammad, dia kata. Dia tak panggillah Rasulullah sebab dia bukan Muslim lagi. Apa yang berlaku bukanlah berdasarkan pandangan cerdik pandai kamu. Malah ia adalah tindakan golongan bodoh di kalangan kami. Ya, jadi nak cerita ni, ya, di kalangan pandangan cerdik pandai kami ni, ya, bukan kamu. Ya, malah ia adalah tindakan golongan bodoh. Jadi dia minta maaf lah. Ya, dia kata sebenarnya yang berlaku ni bukan arahan pemimpin ni. Ya, ini bukan arahan pemimpin. Ini hanyalah apa? Ya, ini hanyalah, ya, tindakan golongan sufaha. Sufaha mana golongan bodoh. Ya, yang emosional. Ya, tengok orang Islam datang dia pun nak menyerang. Ya. Serahkan kembali, ya, mereka yang telah kamu tawan kepada kami. Jadi sebab ada yang kena tawan. Ya, jadi mereka serang kan? Ada yang kena tawan. Ya. Jadi bila kena tawan tu dia kata serahlah balik kepada kami. Baginda menjawab sehingga kamu menyerahkan muslimin yang bersama kamu. Maknanya boleh berlaku tabadul. Tabadul tu maknanya tukar, ya. Ada macam barter trade lah. Ya, orang Islam yang kena tangkap lepaskan dan kami akan lepaskan, ya, orang-orang Quraisy yang kena tangkap. Jadi benda ni sudah dibuat oleh Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Ya. Ketika itu mereka menyerahkan Osman bin Affan. Rupanya Osman tak kena bunuh. Ya, hanya berita-berita sensasi saja kita kata, ya.
dan 10 orang muslimin yang keluar bersamanya. Jadi Osman masa keluar, dia bukan pergi seorang, dia keluar bersama 10 muslimin. Ya, keluarga dia juga pergi berjumpa dengan Abu Sufyan yang merupakan governor Mekah pada ketika itu. Yang juga daripada Bani Umayyah. Kalau tuan-tuan ingat Nabi Muhammad Bani apa tadi? Bani Hashim. Ya, kalau apa ni apa kita panggil Abu Sufyan, ya, Hindun, Utbah bin Rabi'ah, ya, Muawiyah, mereka ni Bani Umayyah. Ya, dan siapa lagi tuan-tuan? Ya, kalau kita tengok kita ada Umar tadi, ya, Umar Bani Adi. Ya, kalau Khadijah tadi Ustaz sebut Bani Asad, ya, kita sebut tadi kan, ya, Ustaz dah sebut 4 tadi. Nabi Bani Hashim, ya, apa ni Muawiyah dan bapa dia Bani apa? Bani Umayyah, ya, kita ada Umar tadi Bani Adi. Sebab tu Umar menolak untuk pergi berbincang. Kerana beliau Bani Adi dengan Bani Umayyah dia tak sehaluan, ya. Sebab itulah Umar mencadangkan Osman lah yang pergi dan Nabi setuju, ya. Sebab dia bukan daripada wahyu, ya. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah ya, berlaku apa ni perbincangan yang baik. Tapi dengar cerita Osman kena bunuh. Ya, sebab itulah buat perjanjian untuk ambil tindakan menuntut bela atas kematian Osman. Dan mereka yang buat perjanjian damai, ya, buat perjanjian tak setia bai'ah ridwan dengan Nabi 1,500 orang, Allah ampunkan semua mereka. Sabit daripada hadis Imam At-Tirmizi, ya, Allah kata, Nabi kata, ya, lan yadkhulan nar, tidak akan masuk neraka itu man syahida badran, sesiapa, ya, yang datang ataupun menyertai peperangan Badar, ada 305 orang. Ya, dan apa lagi? Wal Hudaibiyah dan Hudaibiyah. Maksud Hudaibiyah tu bukan Sulh Hudaibiyah. Ya, sebab Sulh Hudaibiyah terlibat antara orang Islam dengan bukan Islam. Yang maksud Hudaibiyah di situ ialah bai'ah ridwan tadi 1,500 orang. Jadi 305, ya, kemudian ada 1,500 orang diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya boleh tanya tuan-tuan, agaknya berapa jumlah yang diampun dosa? Badar 305, ya, perjanjian Hudaibiyah 1,500 orang, ya. Berapakah jumlah yang telah diampun dosa oleh Allah secara blanket? Berapa tuan-tuan? Roughly berapa? 1805. 1,805 tak tepatlah apa Kak Lis? Pasal apa tak tepat? Oh, ada yang double kan, yang sama tu okey. itu. Yang itu saya nak dengar, 1,200 lah. Mungkin, ya, memang tak sampailah 1,800, ya. Kerana yang terlibat dalam perang Badar tu sebahagian mereka adalah yang terlibat juga dalam bai'atul ridwan, macam Abu Bakar dia ada. Ya, dia dua-dua pergi. Badar pun pergi, bai'ah ridwan pun dia pergi, ya. Dia terlibat. Saidina Umar contoh, Saidina Ali contoh, Abu Ubaidah Al-Jarrah contoh. Ya, kemudian kita ada siapa lagi? Ya, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi mereka memang terlibat dalam dua-dua ni. Bilal bin Rabah sebagai contoh, ya. Kemudian siapa lagi, ya? Para sahabat Nabi, ya. Abu Talha sebagai contoh, ya. Jadi mereka ni adalah orang yang terlibat dalam dua-dua. Oh, hebatlah. Perang Badar pun Allah ampun dosa, dalam bai'atul ridwan pun Allah ampun dosa juga, ya. Jadi sudah tentu jumlahnya bukan simply 305 campur 1,500 orang, bukan. Ya, maknanya mungkin tak sampailah. Ya, kita kata mungkin 1,300 orang atau lebih. Ya, sebab sebahagian daripada tentera Badar tu ada yang telah, ya, meninggal dunia sebagai contoh. Ya, mereka terlibat dalam perang Badar dan kemudian mereka meninggal dunia pun ada juga. Ya, contoh kita kata yang meninggal masa perang Uhud, ya, antaranya ialah Mus'ab bin Umair kan. Ya, dia ada dalam perang Badar tapi dia tak ada dalam bai'atul ridwan sebab dia dah syahid dalam perang Uhud. Saidina Hamzah pun tak ada juga, dah syahid juga. Ya, Abdullah bin Jahash, kalau nak cerita ramailah sebab ada 70 yang syahid dalam perang Uhud. Kita dah cerita dah perang Uhud tuan-tuan. Dua-dua kelas saya dah cerita. Moses punya pun dah cerita, di PMP pun dah cerita. Ya, tentang perang Uhud. 70 sahabat Nabi yang dibunuh. Ya, syahid, antaranya Hamzah, ya, antaranya ialah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash sebagai contoh kan. Ya, antaranya ialah siapa lagi? Bapa berjabir, Abdullah bin Amr. Ya, bapa ber Sa'id bin Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ya, kemudian siapa lagi? Ya, Hanzalah. Ya, dan kita ada berlambak lagi lah tuan-tuan, ada 70 orang semua. Yang tak sempatlah Ustaz nak sebut semua nama di sini. Tapi maknanya nak bagi tahu ada sekali-sekala Allah buat, ya, pengampunan secara blanket ada tuan-tuan. Yang blanket ni lah yang kalau terlepas rugi besar. Osman perang Badar tak pergi. Pasal apa Osman tak pergi? Isteri dia sakit. Ya. Dalam perjanjian Hudaibiyah, dalam bai'atul ridwan, Osman pun tak ada juga.
Pasal Osman sudah ditangkap oleh Quraisy. Ya, tetapi apa yang berlaku nanti tuan-tuan? Ya, kita tengok. Ya, dia apa kita panggil? Ya, dia dilepaskan. Cuma macam tadilah ya. Adakah dia dilepaskan setelah perjanjian, setelah bai'ah Ridwan tu selesai ataupun sebelumnya? Ni yang ada perbincangan ni tuan-tuan. Ya, tapi tak ada masalah lah. Kalau Osman tak ada pun, dia 10 dijamin syurga. Jadi maknanya, apa pengajaran dia tuan-tuan? Allah bagi kelebihan manusia ni berbeza-beza. Ada yang dapat Badar, ada yang syahid dalam perang Uhud, ya. Ada yang dapat dua-dua, ya. Ada yang dua-dua tak dapat tetapi 10 dijamin syurga, ya. Ada yang kita kata dapat kelebihan ya macam Bilal bin Rabah, ya. Ada yang dapat kelebihan macam siapa kita panggil. Dua-dua tak pergi, meninggal masa di Mekah. Khadijah meninggal di Mekah. Ya, kita ada Sumayyah, ya. Kemudian kita ada suami Sumayyah, Yasir, ya, dan seumpamanya. Mereka yang disiksa, yang dibunuh, yang mati, ya. Maknanya Allah buat manusia pelbagai bentuk dia. Kita macam itulah tuan-tuan. Ya, dalam hidup kita, ya. Ada orang kelebihannya pada solat sunat, ada orang kelebihannya pada puasa sunat, ada yang pada sedekah, ya mungkin puasa sunat kurang. Sembahyang sunat pun tak banyak, tapi sedekahnya kuat. Ya, zakatnya banyak, ya. Mungkin datang kuliahnya kerap, ya. Jadi kita yang mana satu? Semua itu boleh membawa kita kepada syurga, tuan-tuan. So kita kena identify mana minat kita. Ya, kecenderungan kita ke mana tuan-tuan? Kita ni incline kepada apa? Kepada agama of course. Tapi melalui channel mana? Channel mana yang kita selalu buat, ya? Solat. Ya, sebab apa saya sebut channel? Sebab di syurga, di pintu syurga ni tuan-tuan, ya, cerita Abu Bakar kan tuan-tuan pun tahu dalam Sahih Bukhari. Ya, ada orang masuk syurga melalui babur rayyan kerana puasa sunat banyak. Ada orang masuk syurga melalui babus solah. Ya, babus solah tu sebab puasa sembahyang sunat banyak. Ada orang babus sedekah, ada babus jihad, ya, dan sebagainya tuan-tuan. Jadi ini semua adalah channel untuk kita masuk ke syurga. Ada tak orang yang buat lebih daripada satu amal? Of course, mesti ada tuan-tuan. Jadi namanya akan dipanggil daripada dua pintu yang berbeza. Abu Bakar dipanggil daripada semua pintu. Sedekahnya pun banyak, ya, jihadnya, ya, infak dia kita kata, kemudian puasanya, ya, solatnya, apa lagi tuan-tuan, semua pada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia dipanggil daripada semua pintu tersebut. Nabi kata, aku harap engkau lah yang akan dipanggil daripada semua pintu tersebut, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu ada manusia yang begitu, ya. Jadi ini motivasi untuk kita lah tuan-tuan bila beribadah tu, ya. Kadang-kadang kita cenderung untuk sesuatu perkara, ya, yang mungkin orang lain kurang, tapi tak apalah, dan kita tak payah nak apa kita panggil, ya, nak berbangga dengan ibadah kita lah, ya. Diam-diam sudah. Ibadah jangan dicerita pada orang lain, ya. Biar orang tak tahu kita ni buat benda tu, tak apa, sebab kita nak tunjuk pada Allah, bukan pada manusia. Kalau manusia ternampak, tu cerita lain lah. Dia ternampak, ya, dia ternampak, maka kita ceritalah. Tapi sekadar untuk pengetahuan dia, ya, bukan untuk di-share di media sosial sebagai contoh, ya. Okey, apa yang berlaku tadi? Osman dan 10 muslimin keluar bersamanya. Kemudian Suhail membentangkan syarat-syarat perjanjian. Ya, sebelum kita mula dengan syarat, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, silakan, ya. Itu tujuan kita guna Zoom ni supaya tuan-tuan boleh tanya live. Ya. Ada soalan tak? Ya. Pokok tadi dah jawab. Ji'ronah sudah, ya. Ji'ronah, ya. Ji'ronah. J-I Ain, ya, J-I apostrophe, Ji'ronah. Okey, ada soalan silakan. Ya, ada apa? Kak Liz ada apa nak tanya? Tak ada Ada Ustaz. soalan? Alhamdulillah. Tak ada, ya. Hajar Zainab ada apa? Soalan silakan. Ustaz, Ya. how long it takes to settle the perjanjian? Dia ambil masa juga, ya. Tapi itulah kalau kita tengok daripada apa yang berlaku ni, ya, maknanya sehari selesai. Ya, cuma proses tu. Ya, sebab nak lepaskan Osman, ya, tu ambil masa sikitlah. Sebab Nabi bagi janji kan, kalau Osman dan 10 yang ditangkap tu dilepaskan, maka kami akan lepaskan pula, ya, orang Quraisy yang tadilah, yang emosional tadi, yang ditangkap oleh tentera Islam, termasuk oleh tadilah, ya, Special Force tadi, ya, leader of the Special Force Muhammad bin Maslamah tadi. Okey, ya, kalau tak ada lain kita sambung, ya, gencatan senjata di antara muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Jadi antara details, ya, dalam Suluh Al-Hudaibiyah tadi, ya, perjanjian damai tadi, yang pertama gencatan senjata, ya, berlaku gencatan senjata. Ya, maknanya tak boleh perang lah. Ya, jadi
baguslah tak boleh perang tu, ya, sebab kita tak perlu sibuk dengan peperangan, ya, sebab perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab tu sudah memeningkan, ya, walaupun kita kata boleh pahala betul lah, tapi sibuk, ya, nak apa, nak apa kita panggil, ya, nak bersedia, nak buat preparation kan, ya, nak menghadapi dia punya damage yang berlaku, ada sahabat yang terbunuh, ya. Jadi yang itu alhamdulillah, ya, 10 tahun gencatan senjata. Yang kedua, mana-mana Quraisy yang pergi mendapatkan orang Islam hendaklah dikembalikan. Mana kalau orang Quraisy Mekah, ya, dia pergi ke Madinah, maka mereka mesti dihantar balik, ya. Jadi ini dia punya ceritanya, tuan-tuan, ya. Tetapi mana-mana muslimin yang pergi mendapatkan orang Quraisy, mana dia pergi Mekah, mereka tidak diwajibkan untuk dikembalikan. Ini yang Umar tak puas hati ni. Ya, orang Quraisy Mekah pergi ke Madinah, kalau sampai di Madinah mereka ditangkap, kata mereka kena dipulangkan semula. Tapi kalau orang Muslim daripada Madinah pergi ke Mekah, ya, mereka tidak diwajibkan dikembalikan. Jadi memang, ya, kalau kita tengok secara on paper memang nampak tak apa kita panggil, tak adil lah. Ya, apa soalan? Ya, terima kasih. Ya, kita akan terus guna Zoom lah. Ya, dia lebih meriah lah Zoom ni, tuan-tuan. Ya, Ustaz pun dah share dengan banyak grup. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh share. Ya, sebab ramai juga tanya. Ya, kalau Zoom Ustaz lebih selesa. Memanglah alhamdulillah. Ya, kita dah mula Zoom hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi tahu pada kawan-kawan yang lain lah. Asal kita ni sebenarnya minggu, ya, Rabu minggu kedua dan keempat sebenarnya. Ya, maknanya dia second Wednesday and fourth, second and fourth. Ya, mungkin ada sedikit kekeliruan pada bulan ni, ya. Sebab hari ni dia third Wednesday of the month. Ya, dia fourth week tapi third Wednesday of the month. Jadi patutnya kelas kita minggu depan. Ya, tapi tak apalah, ya. Ustaz okey aje, kebetulan kita pun tak ada kelas apa-apa program, ya, kita sambut sajalah. Tapi untuk peringatan tuan-tuan dan puan-puan, kita punya second Wednesday of the month. Ya, walaupun Wednesday tu duduk di second week, tetapi kalau dia first Wednesday, ya, dia adalah first Wednesday lah. Kita kira Wednesday tu. Kita jangan kira minggu dia, tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang ada minggu yang mula daripada satu bulan tu hari Khamis, satu bulan hari Jumaat, satu bulan hari Sabtu, ya. Walaupun minggu depan tu second week, tapi Rabunya adalah Rabu yang pertama. Ya, jadi kita pakai Rabu yang kedua dan Rabu yang keempat, ya. Itu mungkin untuk mengelakkan kekeliruan lah. Okey, tak apa. Ya, balik pada cerita tadi. Ya, jadi mungkin pihak PMP Haji Shuaib, ya, boleh ya, boleh ambil maklum benda tadilah. Ya, mungkin macam biasalah kadang-kadang kita terlepas pandang. Ustaz pun sama juga macam tu. Nombor 3, ya, pada tahun ini Nabi SAW hendaklah pulang ke Madinah tanpa mengerjakan umrah. Tak boleh. Walaupun mereka dah pakai ihram, tapi mereka tak boleh proceed. Ini dah sampai Hudaibiyah. Hudaibiyah ni lebih kurang 22-23 km je, tuan-tuan. Dah dekat dah. Dah border dah, tuan-tuan. Tanah halal nak masuk tanah haram dah. Tapi mereka kena balik. Ini satu perkara yang sangat mendukacitakan sebahagian para sahabat. Ya, sebab mereka datang for the first time nak buat umrah. 6 tahun tak balik Mekah tau. 6 tahun. 6 tahun tak balik kampung. Cuba tuan-tuan bayang. Yang ini kita kena membayangkan. Ya, kita 6 tahun tak boleh balik. Jangan kata 6 tahun, 2 tahun COVID, tuan-tuan, tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa dengan family. Pun dah terasa berat dah. Orang Mekah hijrah ke Madinah 6 tahun. Ya, sudah 6 tahun tak pernah pergi ke Mekah. Ya, tak balik ke Mekah, tuan-tuan. Rindunya untuk balik ke Mekah nak melihat Kaabah tu. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, tiba-tiba mereka terhalang. Kemudian baginda pun, ya, baginda pun boleh datang pada tahun hadapan. Maknanya kalau nak datang buat umrah tahun yang the following year, tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7, tuan-tuan. Yang ini tahun yang ke-6. Maknanya kena tunggu setahun lagi. Ya. Baginda dan para sahabat dibenarkan masuk Mekah selepas orang-orang Quraisy keluar daripadanya. Maknanya datang tahun depan pun selepas orang Quraisy keluar, ya, maknanya supaya tidak berlaku pertentangan. Ya, keluar sebentarlah. Mereka dibenarkan tinggal di situ di Mekah selama 3 hari. Maknanya dia punya visa 3 hari saja. Dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang yang bersarung dan busar. Ya, bukan busar ni, busur. Ya, kalau busar tu sabun, tuan-tuan. Ya, buih sabun tu dipanggil busar. Ya, dulu ada produk, ya, super busar dia panggil. Kalau tuan-tuan masih ingatlah. Zaman Ustaz kecil-kecil dulu, ya, super busar. Super busar tu untuk basuh kain lah, ya. Busar tu adalah apa?
adalah apa kita panggil, ya, adalah buih sabun tu. Kalau ni busur, ya. Jadi ni ada riwayat daripada Ibnu Hisham di bawah. Sirah Ibnu Hisham satu kitab yang bagus juga tuan-tuan, tetapi ada banyak riwayat yang dhaif di dalam Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ada in English ada. Ya, tapi diterjemah oleh orientalis. Jadi boleh baca tapi macam itulah, ya, kena take into consideration lah. Yang terjemah tu orang putih. Orang putih tak ada masalah, orang putih bukan muslim. Ya, jadi Sirah Ibnu Hisham. Ya, jilid yang kedua, dia 3 jilid semua. Ya, tuan-tuan boleh cari Sirah Ibnu Hisham yang edited version Indonesia dah ada tuan-tuan. Dalam bahasa Arab dah lama ada lah. Ya, terjemahan. Yang terjemahan Malaysia punya Sirah Ibnu Hisham dia belum ada editing lagi. Tuan-tuan kena beli yang Indonesia punya, ya. Cari dalam apa di internet, ya, mungkin ada jual lah kot, pasti ada lah. Ya, Ustaz tak pasti publisher dia tuan-tuan. Kalau Ustaz kena tengok kat library Ustaz lah, ya. Jadi edited version tu bagus sebab dia akan bagi tahu ini sahih, ini dhaif, ya, ini tak ada asal, tak ada sumber dan sebagainya. Dia ada dia punya references, ada footnote dia. Yang tu kita kena pakai yang macam tu. Macam kitab kita ni lah, ya, ada footnote dia. Jadi pada tahun hadapan kamu akan keluar dan kamu akan memasuki Mekah bersama para sahabat. Kamu boleh tinggal di situ selama 3 hari dengan hanya membawa senjata, ya, penunggang, ya, senjata penunggang yakni pedang yang bersarung. Kamu tidak boleh memasuki Mekah dengan membawa senjata selainnya. Dalam kitab ini besar, ya. Dalam kitab ini busar tidak disebut sebagaimana yang disebut oleh pengarang. Jadi apa ni, buku asal, ya, dalam apa ni Sirah Ibnu Hisham tak ada tulis, ya, busar ataupun busur panah tadi tak ada tulis, tak apalah, ya. Yang pasti boleh bawa pedang tapi pedang yang bersarung, bukan pedang yang terhunus. Pedang yang terhunus tu mana nak perang lah. Nombor 4, sesiapa saja selain Quraisy yang ingin bergabung dengan Muhammad, maka dia boleh melakukannya. Sesiapa yang ingin bergabung dengan Quraisy, dia juga dibenarkan melakukannya. Maknanya ini cerita tentang hubungan diplomatik pula ni. Ya, hubungan diplomatik, ya. Hubungan diplomatik ni maknanya apa? Maknanya mana-mana kabilah Badui, Ghatafan ke, Juhainah ke, bani-bani yang lain ni lah, ya, Bani Asad, ya. Kemudian apa lagi kita kata, ya, mereka yang duduk di kawasan Badui. Kawasan Badui ada 2 kan, satu Badui bukit, satu Badui apa ni di tanah rendah. Jadi mana-mana Badui yang nak buat hubungan dengan Quraisy pun boleh, nak adakan hubungan diplomatik dengan Muslim pun tidak salah. Maknanya perjanjian ini membenarkan. Jadi bila mereka buat perjanjian dengan orang Islam, maknanya mereka tidak boleh diganggu. Ya, seperti mana orang Islam tidak boleh diganggu 10 tahun gencatan senjata, begitu juga, ya, sekutu-sekutu orang Islam, Badui yang membuat hubungan diplomatik dengan orang Islam. Dengan orang Quraisy pun sama juga, ya. Jadi maknanya dia punya apa? Dia punya hubungan tu, ya. Samalah macam itulah. Tuan-tuan, ya, yang apa kita panggil tak ada buku ni, mungkin boleh rujuk pada buku sirah kita lah. Ya, sirah kita tu Perjanjian Hudaibiyah. Cuma dia jilid 3 tak salah Ustaz, ya. Mungkin tuan-tuan boleh apalah, ya, boleh tengok nanti jilid 3 cerita Hudaibiyah. Kalau ada buku ni lagi baguslah, ya. Tapi buku ni dia punya penceritaan dia, ya, dan juga dia punya sumber-sumber tu agak sedikit berbeza, ya. Ada tambahan-tambahan lagi yang kita dapat. So kalau kita pakai sirah ringkasan yang Ustaz guna di Moses, ya, dan juga di PMP, tuan-tuan akan dapat, ya, apa ni overview, ya, pandangan pendetailan yang lagi baguslah tuan-tuan, ya. Kita ada dua-dua buku yang berbeza. Semua syarat tersebut diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi muslimin memandang serius syarat yang tersebut. Mereka berkata, Maha Suci Allah, bagaimana kita boleh mengembalikan semula seorang Muslim yang datang bergabung dengan kita kepada mereka, ya. Jadi orang Quraisy, ya, dia nak masuk Islam, datang ke Madinah, kemudian macam mana kita nak hantar dia balik? Tetapi mereka tidak mengembalikan Muslim yang murtad, ya. Kalau ada Muslim murtad kemudian balik jumpa dengan orang Quraisy balik, ya. Rasulullah menjawab, ni ada orang Islam yang tanyalah. Orang yang pergi kepada mereka, maka Allah akan menjauhkannya daripada rahmatnya. Ya, sesiapa yang datang kepada kita di kalangan mereka, kita kembalikannya semula kepada mereka, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Tuan-tuan faham, ya? Jadi sebenarnya antara yang tak setuju ni Umar lah, ya. Umar tak setuju. Umar kata macam mana? Ya, nampak tak seimbang. Ya, ada berat sebelah, ya. Maka Nabi kata, cuba kita bayangkan, orang yang beriman daripada kalangan orang Islam, ya, tiba-tiba dia murtad, ya, Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Jadi kalau dia nak balik ke tempat dia, ya, tempat asal dia, baliklah,
Ya, sebab kalau dia orang murtad duduk dalam kalangan umat Islam, dia akan mengganggu orang Islam. Ya, sebab itu di Malaysia, ya, mana-mana orang yang murtad, ya, ada banyak kes kat Malaysia dulu, ya. Apa ni, Lina Joy, ya, kemudian siapa lagi, ada beberapa kes lagi lah, ya. Mereka mesti ditangkap dan dimasukkan dalam pusat pemulihan akidah. Dikembalikan balik akidah dia. Diminta mereka bertaubat. Ya, diminta mereka untuk memikirkan balik, dipanggil keluarganya, pujuk dia, dibuat kaunseling dan sebagainya. Ya, diberi satu jangka masa yang sesuai. Ya, ada banyaklah pendapat, ada yang kata 2 minggu, ya, ada yang kata 5 minggu, ya, 21 hari, 3 minggu. Ada beberapa pandanganlah. Jadi setelah dia dipujuk, dia dinasihati, dibawa emaknya, bapaknya pujuk dia, ya, dari segi emosinya dibelai balik, ya, dikembalikan pada agama. Kalau dia tak mau juga, ya, maka akhir sekali, ya, kalau dia degil juga, maka dia dijatuhkan hukuman bunuh. Ya, itu yang berlaku dalam Islam, tuan-tuan. Ya, tapi di Malaysia kita tak ada peruntukan sampai bunuh ni. Kita hanya boleh tangkap dia, kita dakwah dia, ajak dia kembali pada Islam. Ya, kalau dia tak mau juga, ya, maka kalau dia nak keluar daripada Islam, ya, lebih baiklah kita kata kalau dia nak balik ke negeri dia ataupun nak keluar daripada Malaysia, kita kata, ya, nak pergi ke tempat lain contoh. Ya, itu jauh lebih baik kerana keberadaan dia di negara umat Islam akan menimbulkan kekecohan. Sebab dia akan cuba pengaruhi orang lain pula. Ya, jadi apa kita panggil, ya, cerita-cerita macam tu kena diambil perhatian dan dia bertitik tolak daripada sirah Nabi. Jadi hukumlah, tuan-tuan. Ya, memang betul, ya. Jadi walaupun dah murtad, ya, kita tangkap dia. Ya, kalau di Malaysia dia ada pusat pemulihan akidah di Negeri Sembilan. Ya, dia diasingkan dan panggil keluarga dia. Ya, kalau ustaz ustazah ataupun kaunselor bagi nasihat mungkin dia tak nak dengar. Minta mak dia datang, mak dia, bapak dia, keluarga terbaik dia, ya, yang dekat dengan dia, yang boleh mempengaruhi dia, dia punya family circle dia lah, ya, minta keluarga dia bagi nasihat. Paling kurang dia tak nak dengar cakap ustaz ustazah, dia dengar cakap mak dia, ya. Tapi kalau semua apa kita panggil, ya, variable yang kita sebut tadi sudah dibuat, tapi dia masih lagi kekal dengan dia punya kedegilan dia, ya, maka kalau dia nak keluar, macam kebanyakannya keluar daripada Malaysia lah. Ya, ada apa kita panggil, ya, seorang pelajar UiTM kan, yang dulu sekolah agama asalnya, ya, kemudian berkawan, ya, dengan seorang lelaki Cina Kristian, ya, dan dikristiankan, ya, dan ya akhirnya keluar daripada Malaysia, duduk di kat mana, ya, duduk di mana tu, ya, duduk di Australia lah, ya, jadi di tak pasti kat mana, ya, tapi di Canberra ke kalau tak salahnya, ataupun di Sydney mungkin. Tapi masalahnya bila dia sampai di Sydney, ya, dia pengaruhi pelajar-pelajar Muslim, ya, daripada Malaysia pula. Ya, dia kacau pula, ya. Itu masalah dia, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau Nabi sebut tadi, ya, kalau dia Muslim, dia murtad dan dia lari nak balik ke Mekah, biarkan je lah. Ya, sebab apa? Ya, sebab Allah akan menjauhkannya daripada rahmatnya. Ini kaedah ni Nabi yang buat, bukan kita saja-saja suka-suka, tuan-tuan. Ini bukan peruntukan undang-undang yang dibuat berdasar pada emosi, bukan. Ya, sebab tu kena belajar sirah baru kita tahu. Tetapi sesiapa yang datang kepada kita, mana orang Mekah nak masuk Islam, dia datang. Kita akan tengok nanti ada perempuan-perempuan muslimah datang. Ya, jadi, ya, kita kembalikannya kepada mereka. Orang Mekah minta balik. Dia kata ni orang kita, pasal apa duduk Madinah pula? Hantar dia balik. Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, surah At-Talaq, ya, ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi nak bagi tahu bahawasanya dia punya kedudukan nampak macam tak seimbang, nampak tak adil on paper, tetapi hakikatnya Allah yang Maha tahu, ya, ada hikmah dia. Syarat ketiga yang menghalang muslimin daripada tawaf di Kaabah, memberikan, ya, kesan yang mendalam di hati mereka, sebab 6 tahun tak balik kampung. Ini kerana Rasulullah telah memberitahu bahawa baginda bermimpi melihat mereka memasuki Mekah. Jadi kalau soalan ustaz tadi di kelas Mozart dah jawab lah. Ya, dah jawab dah, ya. Sebenarnya, ya, syariat azan, betul, ya. Ini syariat umrah. Umrah kali pertama juga bukan datang daripada wahyu Al-Quran, bukan. Ya, memang ada ayat Quran, ya, surah apa tu, ya? Surah Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah, tuan-tuan boleh salin, ayat 196, ya, wa atimul hajja
wal umrata lillah. Panjang ayat tu. Ya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 196, ya, sebelah kiri bawah sekali insya-Allah, ya. Jadi Allah sebut wa atimul hajja, dan sempurnakanlah haji, wal umrata lillah. Ayat ni turun selepas daripada mimpi Rasulullah tu. Ya, maknanya bukan kali pertama, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya yang berlaku ialah ada syariat, ada amalan, ada hukum fiqh yang datang melalui mimpi. Sama ada mimpi para sahabat yang hidup pada zaman Nabi, ataupun ya mimpi baginda Nabi SAW yang sudah tentu merupakan wahyu juga. Ya, sebab itu mimpi para nabi dan rasul, ya, adalah apa? Adalah wahyu daripada Allah. Ya, itulah ceritanya. Jadi apa ni, tak payah buat homework lagi lah, ya. Jawapan Ustaz dah bagi dah, ya. Tapi kita sebutlah sekali lagi nanti minggu akan datang, ya, dalam kelas ataupun 2 minggu lagi, tuan-tuan yang ikut kelas Moses bagi tahu, ya. Remind Ustaz tentang jawapan tadi. Takut Ustaz terlupa, ya. Jadi itulah, ya, yang kita sebut sebagai mimpi Nabi. Tapi kesannya kepada orang Islam memanglah, ya, sebab Nabi mimpi melihat mereka masuk Mekah dalam keadaan aman. Dalam masalah ini Umar telah bertanya kepada Abu Bakar. Lalu beliau menjawab, adakah baginda menyebut peristiwa itu akan berlaku pada tahun ini? Jadi Umar ni dia question. Dia kata Nabi kata kita masuk. Ya, tapi kita tak masuk pun tahun ni, ya. Abu Bakar tanya balik. Nabi ada bagi tahu ke tahun bila? Nabi tak specify. Ya, tengok Abu Bakar cerdik, tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu Umar kata aku dengan Abu Bakar ni, ya, aku buat hebat macam mana pun tak boleh lawan Abu Bakar ni. Tenang Abu Bakar, ya, ketenangan dia, ya, ilmu dia yang luas, ya, dan sudah tentu seniority. Pasal dia masuk Islam lebih dulu daripada Umar, tuan-tuan. Ya, siapa tahu, ya. Antara masuk Islamnya Abu Bakar dengan Umar berapa jauh, tuan-tuan? Ya, berapa tahun yang sama ke, tahun depannya ke, ya. Berapa lama Umar, ya, masuk Islam selepas daripada Abu Bakar? Ya. Berapa jauh jarak dia, tuan-tuan? Siapa dapat? Kak Lis, ingat ke Kak Lis? Ya, ataupun siapa ni, Shirin, ya. Ingat tak? Siapa ingat? Berapa jauh selepas Abu Bakar masuk? Abu Bakar kan, 6 ya, tahun. berapa tahun? 6 tahun. Ya, 6 tahun. Terima kasih, ya, Shirin. 6 tahun, tuan-tuan. Ya, sebab Abu Bakar, ya, orang yang pertama, orang luar pertama masuk Islam. Maksudnya yang mula-mula masuk Islam keluarga Nabi yang duduk satu rumah. Khadijah, of course Khadijah. Semua anak perempuan Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah masuk Islam pada ya hari yang samalah kita kata. Ya, sejak mereka dengar Nabi bagi tahu terus masuk Islam. Sayyidina Ali, of course, nombor 2 masuk Islam. Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, ya, tu antara yang awal masuk Islam. Dan sudah tentu anak-anak Khadijah, tuan-tuan, anak Khadijah, ya, yang duduk bersama Nabi, ya, antaranya ialah Hind sebagai contoh, ya, yang masuk Islam juga awal, ya, dan beberapa apa kita panggil anak Khadijah yang lain yang duduk, ya, Halah sebagai contoh, ya. Cuma tak ada cerita tentang keluarga Khadijah ni jarang disebut, kecuali kita tengok dalam kitab-kitab hadis Syama'il, ya, Bulughul Maram dan sebagainya ada cerita, ya, kerana kebanyakan sirah ni ditulis oleh orang Syiah. Ya, jadi orang Syiah sudah tentu angkat cerita Nabi, of course, dan cerita yang berkait dengan Fatimah, ya, anak-anak Khadijah yang baru, maksudnya anak Khadijah dengan Nabi. Ya, itu pun cerita Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum tak sangat di-highlight. Kebanyakannya Fatimah, Ali. Kebanyakannya cucu Hasan Husain. Ya, cerita Umamah, ya, cucu kepada Nabi yang pertama, ya, daripada anak Zainab tak di-highlight. Ya, cerita anak Khadijah dengan suami dulu, contoh Halah, Hind dan sebagainya tidak di-highlight. Ya, kerana kecenderungan penulis sirah di kalangan orang Parsi, di kalangan, ya, mereka yang datang dari sebelah Iraq, ya, banyak beri fokus, banyak highlight, ya, kepada Fatimah dan juga Sayyidina Ali, anak-anak mereka. Walaupun, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, itu adalah daripada keturunan Khadijah juga, ya, tapi mereka, ya, dianggap sebagai musuh. Sebab apa? Ya, sebab suami Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah Osman. Osman dituduh oleh Syiah telah merampas jawatan khalifah daripada Ali. Tuan-tuan kena faham isu tu, ya. Zainab tak ada isu sangat, ya. Sebab suami ni Abul As daripada musyrik masuk Islam akhirnya. Tak ada banyak highlight. Tetapi anaknya Umamah sebab apa tak di-highlight? Ya, kurang diberi fokus, tuan-tuan. Tapi macam itulah. Itulah sirah, tuan-tuan. Ya, itulah sejarah. Ya, sebab itu sejarah ditulis oleh orang yang menang. Ya, history was written by victors. History was written by victors.
Ya, walaupun kita kata history will never cheat. Ya, tapi macam tadilah ya. History memang dia tak menipu. Tetapi orang yang menulis tu, ya, dia sembunyikan fakta, dia tak highlight. Ya, jadi dia fokus pada apa tuan-tuan? Dia fokus pada benda yang dia suka. Ya, orang menulis kan, ya, belum menulis tulis apa yang dia suka. Ulama tafsir macam tu juga. Ya, kalau dia minat fiqh, dia banyak fokus pada fiqh. Kalau dia minat sejarah, banyak pada sejarah. Ya, jadi tak boleh. Seorang alim, seorang scholar, seorang ustaz, bila dia cerita, dia kena ambil semua. Ada Quran, ada hadis, ada fiqh, ada sirah, ada lurah bahasa Arab, ada. Kena macam tu, tuan-tuan. Dia kena balance. Ya, dia tak boleh cenderung pada satu aja. Tajwid aja. Bahasa Arab aja. Ya, kalau tafsir, dia hadis saja tak boleh, tuan-tuan. Ya, dia kena balance. Ya, dan dia tak boleh partisan. Ya, dia kena impartisan. Ya, dia kena non-partisan, tuan-tuan. Dia susah, tuan-tuan. Tapi macam itulah cerita dia. Sebab tu bila tuan-tuan dengar kuliah ustaz-ustaz, tuan-tuan boleh dengar dia punya kecenderungan. Bukan fiqh semata-mata. Kalau fiqh aja. Ya. Sebab fiqh tu datang dari sirah. So kena highlight lah cerita sirah tu, tuan-tuan. Ya. So, tapi kena buat homework. Ya, dia tak boleh, ya, tak boleh macam tu sebab bukan semua benda kita ingat. Ya, kita kena ulang kaji, kena macam itulah, ya, kena buat preparation. Ya, kena buat pre-reading. Tuan-tuan, ya, tak boleh kita empty handed. Tuan-tuan sebagai pendengar mungkin, ya, tapi kalau tuan-tuan nak terlibat dalam discussion, kena buat homework, kena ulang kaji, tengok nota balik, ya, kena research dan sebagainya, tuan-tuan. Kena buat macam tu. Ya, baru ilmu tu hidup, ya. Dan orang tanya, kita discuss, kita berhujah, ya, cari dalil dan sebagainya. Sebenarnya very interesting agama ni, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh gunakan pengalaman tuan-tuan. Ustaz tahu di depan ustaz ni ada, ya, ada PhD holder dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang sains, ya, dalam bidang macam-macam. Ya, ada engineer by profession, tuan-tuan, professional engineer, ada medical doctor mungkin, ya, ada macam-macam background, pensyarah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh gunakan semua ilmu yang tuan-tuan ada. Ya, tempat yang tuan-tuan pernah lawat, ya, untuk memahami agama. Kerana agama ni, ya, meraihkan semua latar belakang kita, tuan-tuan. Ya, dia meraihkan latar belakang. Jadi tak rugi, tuan-tuan. Tuan-tuan travel ke mana pun tak rugi. Ya, tak rugi. Ustaz bagi contoh satu, ya. Ada seorang kawan, dia pergi ke Itali, tuan-tuan. Ya, pergi ke Itali, dia cerita Vatican City. Ustaz kata baguslah. Ya, dah pernah pergi Vatican City, dia cerita Vatican City ni macam mana orang dia, masyarakat dia, ya. Dah ada seorang pelajar UIA, tuan-tuan, buat PhD di Vatican City. Ya, tuan-tuan boleh Google lah, cari siapakah. Ya, dan dia apa kita panggil, dia buat Islamic Banking and Finance. Ya, tapi dia buat di Vatican City. PhD dia pelajar undang-undang daripada UIA, tuan-tuan, ya, graduate dari UIA. Alhamdulillah boleh baca bahasa Arab lah. Ya, boleh baca kitab walaupun tidaklah terlalu handal, ya, tapi maknanya okeylah, ya. Background bagus, ya. Orang yang faham sunnah juga kita kata, ya. Dan dia sambung PhD di Vatican City. Mungkin orang Melayu pertama lah yang sambung belajar di situ mungkin, ya. Orang Arab mungkin ada, ya, tapi orang Melayu pertama. Ya, cuma tak di-highlight dalam masyarakat lah. Ya, dia ada di Kuala Lumpur kita ni ada, tuan-tuan. Tuan-tuan buat searching sikitlah, ya, supaya jumpa. Okey, ada apa tanya, tuan-tuan? Soalan, silakan. Ya, 6 tahun betul nikah Mariatun. Tadi 6 tahun, ya. Umar antara yang lambat masuk Islam. Ya, Abu Bakar yang pertama lah di kalangan orang luar. Bila Abu Bakar masuk Islam, terus dia ajak, ya, orang rapat dengan dia. Siapa yang rapat dengan Abu Bakar? Talhah bin Ubaidillah. Ya, Talhah ajak Az-Zubair juga, ya, kawan baik dia. Abdul Rahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Osman kita kata, ya, dan mereka cari kawan-kawan dekat mereka lah. Ya, tapi Omar tak rapat dengan mereka, tuan-tuan. Omar jauh. Omar pernah nak bunuh Nabi. Ya, tahun yang ke-6 tu, ya, yang masuk Islam di kalangan keluarga Omar, adik dia Fatimah binti Al-Khattab dan suami dia Sa'id bin Zaid, tuan-tuan. Ya, mereka yang lebih awal masuk Islam. Kemudian baru Sayyidina Umar. Tapi Umar bila dia masuk Islam, kita tengok, ya, dia ambil fast track program, tuan-tuan. Ya, dia punya apa kita panggil, agamanya, knowledge dia, ya, skyrocketing, tuan-tuan, ya, cepat. Ya, dia belajar sungguh-sungguh, ya, very committed, ya, macam tu. Kita macam tu juga, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan ada sebahagian mungkin baru nak mula, tak apa, tuan-tuan, tak ada masalah. Ya, jadi ambil Omar punya apa kita panggil, ya, Omar punya pengalaman tu sebagai pengalaman kita juga. Ada apa, silakan, tuan-tuan. Ya, ustaz buat secara umum saja, ya, walaupun subjek kita sirah tapi ustaz cover macam-macam benda lah, ya, dan tuan-tuan boleh ambil manfaat daripada sedikit pengalaman dan ilmu yang ustaz kongsi.
Silakan, ada soalan, ya. Sebahagian mungkin ustaz tak biasa lagi. Tuan-tuan, ya, silakan. Siapa tu, ya. Tuan-tuan, ya, jangan buat macam Facebook, tuan-tuan. Ya, Facebook, tuan-tuan tak dengar suara tuan-tuan. Kak Mariatun ada apa? Silakan. Ada kat luar ni, tak ada kat rumah. Dengar Oh, je. tak ada. Dengar aja, ya. Okey, yang lain silakan. Ya, Haji Razak ada apa? Ya, Ustaz, ya, saya silakan. nak tanya. Maknanya Rasulullah dan sahabat tu tak boleh buat umrah, tak dibenarkan menerus buat umrah. So saya nak tanya, dam yang kalau kita tak apa setelah kita mikat tu kita tak tu kena dam, so bila mula tu Ustaz? Maknanya sejak kita nak tanggalkan pakaian ihram, kita kena dam dululah. Kena sembelih lah seekor kambing minimum. Bukan Ustaz, bila mula hukum tu dimulakan? Oh, ni lah ni. Ni kali masa pertama. ni? Masa ni. Masa ni, ya. Jadi itulah apa kita panggil, itulah permulaan apa ni syariat, ya, membayar dam bagi orang yang terhalang daripada mengerjakan umrah atau haji. Dia bukan haji saja, bukan umrah saja, ya. Haji pun sama, Ya, ya. sebab dua-dua tu ada miqat, ya, dan dua-dua tu ada larangan-larangan dia. Ya, jadi untuk menanggalkan pakaian ihram tu sama ada haji atau umrah, ya, dia kena apa ni menyembelih dulu. Selagi dia tidak menyembelih dan bercukur ataupun gunting rambut bagi perempuan, dia masih berada dalam larangan ihram. Ya, tentu tuan kata, bila pula kita terhalang? Tuan-tuan, banyak kes. Ya, haji terutamanya. Ya, terutamanya yang baru-baru ni kita kata. Ya, dan sebelum ni. Sebelum pandemik pun banyak, tuan-tuan. Selepas pandemik pun ada. Ya, mereka yang ditipu oleh agensi haji, ya. Jadi travel agency kata mereka punya visa semua clear, ya, kemudian mereka pun pergi ke yang sebahagian, kalau masih di Kuala Lumpur satu hal lagi, dia belum niat. Dia dah pakai ihram tapi dia belum niat lagi. Tapi yang dah sampai di Jeddah, ya, yang stranded ada berapa orang itu, ya, 26 ke 30 lebih kan. Jadi mereka stranded di Jeddah, tak boleh masuk kerana visa yang mereka terima tu visa palsu, redundant, tuan-tuan. Nombor visa, serial number dia tu sama dengan serial number orang lain. Ya, jadi makna bila mereka sampai, ya, di scan, ya, ditengok dia punya nombor visa redundant, nama orang lain. Ya, memang visa tu ada, tetapi nama orang lain, dan orang lain tu dah masuk dah. Mereka datang last minute. Ya, jadi nama-nama tu semua, ya, 26 orang ke berapa orang tu, mereka ditahan di airport, tak boleh keluar, ya, dan mereka kena balik. Ya, deported lah, hantar balik, tuan-tuan. Ya, sebab mereka tak boleh masuk. Ya, jadi mereka ni sudah berniat ihram. Pasal apa mereka sudah berniat ihram? Sebab mereka sudah melalui Qarnul Manazil. Ya, Qarnul Manazil. Dia dah apa? Flyover apa ni kita panggil? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil tu 94, dah tak sampai 94 lah, ya. Kurang sikit, ya. Tapi lebih pada 2 marhalah daripada Mekah. Jadi mereka nak masuk tu, mereka kena niat di Qarnul Manazil. Ya, di atas kapal terbang. Bila sampai di Jeddah, mereka sudah berniat ihram dan dah pakai ihram, of course. Ya, dan sudah memulakan pantang larang ihram. Ya, tiba-tiba visa redundant, visa palsu, bukan visa palsu lah, visa palsu ni tak ada serial number, tak ada. Ini serial number ada tapi redundant, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu mereka kena balik. Di mana mereka nak sembelih kambing? Ya, mereka duduk di airport. Ya, mana nak cari kambing? Ya, Haji Zainab nak cari kambing kat mana tu? Tuan-tuan, ya. Macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan jangan biarkan ustaz bersendirian. Ni bukan Facebook, tuan-tuan. Ya, ni Zoom. Ya. Mana nak cari kambing? Macam mana kalau okey, ustaz bagi situasi dia, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lah berada dalam situasi tadi, macam mana tuan-tuan nak cari kambing supaya tuan-tuan boleh tanggalkan pakaian ihram? Ya, boleh keluar daripada pantang larang. Tanggal pakaian tu satu hal, pantang larang tu kena jaga. Ya, selama tuan-tuan tidak berkorban diri, tidak menyembelih, dan selama tuan-tuan belum bercukur ataupun nak bercukur macam mana? Belum sembelih lagi. Tuan-tuan masih dalam ihram. Macam mana cara tuan-tuan nak buat, nak melepaskan diri tu? Ya, Datin Lin, macam mana Datin Lin? Ya, silakan. Di Malaysia, as soon as, ya. Tuan-tuan, kalau dapat apa ni penerbangan segera, ya, kalau tak ada penerbangan, kata kena menunggu 2 hari ke 3 hari, macam mana, tuan-tuan?
Ya. Minta tolong Mutawif Ustaz suruh buatkan kajedah tu. Mutawif pun tak boleh masuk juga. Mutawif pun visa dependent. Mutawif pun tak boleh masuk tuan-tuan. Ya. Macam mana tuan-tuan? Agaknya macam mana? Ini persoalan administratif je. Ya. Macam mana nak buat? Siapa boleh bagi cadangan? Haji Razak boleh bagi cadangan. Kau tabung haji lah Ustaz. Kau tabung haji untuk uruskan apa tu? Yalah. Dam tu. Kan? Mutawif Ya. tak boleh masuk juga sekali dengan kita. Stranded. Jadi the best way is yang berautoriti masa tu dekat sana lah. Tabung Yalah, haji itu pun sebab tak yang tahu. bertolong kita. Yalah, tak tahu bila pula apa ni tabung haji punya apa datang kan. Ya. Tuan-tuan boleh buat satu benda je tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh call kampung je. Tuan-tuan call kampung, ya, call abang ke pak cik ke bapak saudara ke apa, ya, minta dia beli, ya. Tuan-tuan boleh bank in je lah. Ya, bank in online ke apa, minta dia belikan apa ni, apa kita panggil? Minta dia belikan kambing lah di kampung, ya. Kemudian sembelih siap-siap. Ya, apa ni sembelih siap-siap, ya. Tuan-tuan masih pakai ihram ni. Ya, benda tu sekejap je tuan-tuan, ya. Boleh call. Kalau apa call abang kita ke kakak saudara ke apa semua sebagainya di kampung, ya, minta dia hubungi apa ni ladang lah, ya. Benda tu sekejap je tuan-tuan. Kalau macam kampung Ustaz ni sekejap je. Ustaz call 5 minit, ya. Dia boleh pilih kambing dan terus sembelih je. Jadi sembelih boleh di Malaysia, tak ada masalah. Kalau boleh nak sembelih Mekah boleh juga, ya. Jadi sembelih di Mekah pun boleh, sembelih di Malaysia lagi senang lah sebab kita tahu, kita kenal orang. Tabung haji pula bila pula dia nak pergi nanti tuan-tuan. Ya. Okey, ada soalan silakan. Kalau ada lain, ya. Jadi sembelih siap-siap. Tuan-tuan pun kalau orang lelaki dia boleh bergunting saja atau bercukur. Mungkin dia tak nak bercukur, ya. Orang perempuan boleh bergunting. Selesailah, ya. Dia terlepaslah daripada larangan ihram, walaupun dia boleh pakai ihram juga, tapi dia tidak, ya, masih dalam ihram kan. Tapi bila dah sembelih dan beliau telah bergunting paling kurang dia sudah terlepas daripada larangan ihram. Ya, jadi boleh apa kita panggil, ya, bebaslah sikit, tidaklah terlalu terkongkong kan dengan apa ni larangan ihram tu. Itulah cerita dia tuan-tuan. Boleh ya? Okey, ada soalan silakan tuan-tuan. Jadi benda-benda ni benda-benda baru, ya. Zaman Nabi tu tak ada masalah lah, Nabi duduk di Hudaibiyah. Dan para sahabat sebahagian datang dengan dan ada yang bawa kambing, ya, ada yang bawa macam-macam lah ekstra, unta dan sebagainya. Ya, jadi mereka juga boleh cari apa ni, apa unta, ya, ataupun binatang lain yang ada di sekitar Hudaibiyah, sebab Hudaibiyah tu memang, ya, kawasan dekat dengan ladang unta tuan-tuan. Ya, ladang unta. Dan sahabat Nabi sudah tentu familiar dengan tempat tu. Ya, mereka dah tahu sebab sahabat Nabi ni kebanyakan muhajirin datanglah daripada Mekah. Nabi pun tahu kan, Nabi Abu Bakar, Umar, ya, Osman, Ali, Abdul Rahman, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, apa ni Abu Ubaidah Al-Jarrah, semua sahabat Nabi tu. Ya, mereka kan kebanyakan orang Mekah. Jadi mereka tahulah, ya, selesailah. Itulah kali pertama tuan-tuan, ya, kalau kita boleh sebut. Okey, ada apa lagi tuan-tuan? Silakan. Ada soalan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Betul lah. Ustaz, macam mana pergaulan Abu Bakar dengan Rasulullah sebelum Rasulullah menerima wahyu yang pertama? Adakah ia berkawan rapat yang mana Abu Bakar dengan mudah menerima Rasulullah dan Ya, betul. Islam? Ya, betul tu Datuk Suhailah, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya sahabat Nabi yang paling rapat sudah tentu Abu Bakar lah. Ya, Abu Bakar walaupun dia daripada Bani Taim, dia bukan Bani Hashim, tapi dari segi hubungan sudah rapat sejak dulu. Mereka sama-sama berniaga apa ni tekstil, ya, jual barang-barang apa ni kulit, ya. Macam Nabi lah, Nabi jual barang kulit, ya, Nabi juga jual apa kita panggil, ya, barang-barang yang apa kita panggil baju siap, ya, baju ready made, ya, yang dibuat daripada bulu biri-biri, ya, semua ni daripada produk yang dimiliki oleh Khadijah lah yang Nabi bawa berniaga, ya. Abu Bakar pun dalam bidang yang sama. Jadi hubungannya sangat rapat, ya. Sebab tu cerita-cerita Nabi sejak daripada awal, ya, Abu Bakar dah kenal, dia dah tahu dah. Sebab tu, ya, sebaik saja Nabi bagi tahu pada Abu Bakar baginda adalah seorang Nabi dan Rasul, dapat wahyu, Abu Bakar terus percaya. Ya, dan dalam kehidupan Abu Bakar pun kita tahu kan, ya, isu yang berkaitan dengan apa, ya, dengan apa ni Isra, ya, peristiwa Isra. Bila orang bagi tahu, ya, Nabi pergi selepas Isyak, balik sebelum subuh, Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Belum cerita Mi'raj lagi ke langit, cerita Baitul Maqdis, orang tak percaya. Abu Bakar kata jangan kata ke Baitul Maqdis, ke langit pun aku percaya. Jadi beliau, ya,
diberikan gelaran As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi SAW. As-Siddiqin tu, As-Siddiqun, itu memang diambil daripada gelaran dia lah. Contoh teladan yang terbaik golongan Siddiqin tu adalah Abu Bakar tu. Hubungannya memang cukup rapat. Walaupun mereka datang daripada kabilah yang berbeza, tapi still Quraisy. Semua tu Quraisy, tuan-tuan. Ya, Abu Bakar Bani Taim, ya, Umar Bani Adi, ya, Khadijah Bani Asad, ya, kemudian Bani Hashim, Bani Umayyah, semua tu adalah Quraisy, tapi daripada kabilah yang berbeza. Ada yang rapat, ada yang mulia, ada yang kurang. Itu je lah. Ya, itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi, tuan-tuan? Ya. Ya. Saya nak tanya, adakah yang memakai ihram tu salah satu daripada mimpi Rasulullah SAW? Ya, betul. Tu dah jawab dah tadi. Ya, memang daripada mimpi. Itulah soalan yang kita tanya tadi. Kelas pagi tadi, ya. Sama, tuan-tuan. Okey, lain silakan. Ada apa? Kalau Ustaz boleh bantu. Ya. Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita baca lagi. Sambung lagi, tuan-tuan. Di mana? Okey, tadi jawapan daripada Abu Bakar. Bila Omar tanya kan. Ya, ada soalan. Ya. Jamaah yang tunai haji, umrah tidak boleh bawa balik batu tanah haram. Ya, memang betul, tuan-tuan. Tak boleh bawa balik. Ya, batu-batu ni, ya, daripada tanah haram jangan dibawa keluar. Ya, sebab itu kita kutip batu untuk jamarat, ya, jamrah Aqabah ke, jamrah ula, jamrah wusta ke, kita kutip daripada mana? Ya, kita kutip daripada Muzdalifah. Tak ada orang kutip daripada Arafah. Sebab Arafah tanah halal. Sebab tu di Arafah kita wukuf saja. Lepas pada wukuf, ya, maghrib kita bertolak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita boleh kutip batu. Kerana Muzdalifah permulaan tanah haram. Ya, daripada selatan Muzdalifah. Tuan-tuan kena tahu peta dia. Ya, Mekah di utara. Selepas Mekah Mina, selepas Mina Muzdalifah, bawah sekali Arafah. Ya, Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Ya, MMMA, ya. Jadi M Mekah, nombor 2 Mina, nombor 3 Muzdalifah, nombor 4 Arafah. Arafah paling bawah. Sebab itu tentera bergajah dia datang daripada Arafah. Ya, sebab mereka daripada selatan. Jadi masuk Arafah okey. Masuk Muzdalifah okey lagi. Muzdalifah nak masuk ke Mina, Allah hantar tayran ababil. Belum masuk Mekah daripada Mina saja. Di tanah haram mereka sudah dimusnahkan. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau kita kutip di Arafah, kita buat masuk tak boleh lah. Ya, tetapi kita kutip daripada Muzdalifah. Kalau orang yang tak sempat kutip daripada Muzdalifah, dia boleh kutip daripada Mina. Buang, ya, lontar di Jamrah. Jamrah masih di Mina. Ya. Jadi kalau dia terbawa balik ke Mekah tak ada masalah lah. Ya, tapi macam tadilah. Sebab Mekah masih tanah haram. Tapi jangan bawa keluar daripada Mekah. Dia kena tinggalkan. Sebab tu kasut kita, selipar kita, ya. Bila dia ada tapak tu, tiba-tiba ada batu ke pasir daripada tu, kita kena buang dia lah. Ya, kita kena buang. Kita kena make sure, kita kena berhati-hatilah, tuan-tuan. Sebab tu tak boleh kutip batu di Arafah, ya. Kita kutip batu di Muzdalifah. Dan batu daripada Mina setelah dilontar tu oleh jamaah, dia akan balik ke mana, tuan-tuan? Dia akan hantar balik ke Muzdalifah balik. Ya, akan hantar balik ke Muzdalifah. Sebab tu tiap-tiap tahun cukup batu. Sebab batu yang sama dia hantar balik. Ya, tu cerita dia. Okey, ya. Kalau tak ada Ustaz, lain kita sambung. Ya. Ustaz, kalau ada yang terbawa balik kampung lah misal katakan. Hantar balik lah. Boleh melalui orang lain boleh. Sebab orang pergi umrah ramai je. Ya. Jadi kawan kita nak pergi, kita terbawa balik kan. Kita hantar pada kawan kita lah. Kena, tuan-tuan. Itu kehormatan dia. Walaupun adalah perbincangan para ulama kan. Ya. Tapi sebab ada peluang untuk hantar balik. Ya, hantar balik lah. Ya, ada kawan kita nak pergi umrah, kita kata ni saya terambil batu, tolong hantar balik. Dia hantar balik ke Mekah ke. Tak mesti dia buang di Muzdalifah ataupun di Mina kan. Di Mekah pun. Sebab itu masih, ya, tanah haram. Itu untuk batu-batu yang asal daripada situ. Ya, tapi daripada batu-batu luar yang dibawa masuk, adalah, ya, macam batu nak buat marmar, ya, nak buat bangunan Kaabah, nak buat bangunan-bangunan lain tu, itu cerita lain, tu construction, tuan-tuan. Ya, nanti tuan-tuan kata, oh, tak boleh langsung, pasal apa kita bawa batu dari luar? Dah, itu untuk construction. Ini untuk ibadah. Ya, batu-batu asal daripada Madinah tu, daripada tanah haram tu, ya. Jangan dibawa keluar lah. Okey, ya. Jadi siapa yang menjadi Siapa yang menjadi penulis wahyu? Ali bin Abi Talib.
Ali bin Abi Thalib jadi tulis wahyu, penulis wahyu, ya, sebab Ali sebenarnya bukan Ali seorang yang boleh menulis ni. Yang boleh menulis ni Abu Bakar, Omar, Osman, Ali boleh menulis. Ya, dan sahabat-sahabat lain yang boleh menulis, tapi tak ramai, ya. Sebab tu yang menulis wahyu tak ramai. Antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan boleh menulis. Ya, antaranya Ubay bin Ka'ab, ya, Zaid bin Harisah, ya, Zaid bin Sabit di Madinah. Jadi jumlah yang menulis wahyu ni, ya, kata para ulama tak sampai 10 orang. Sebab tu wahyu terjaga kerana yang menulisnya tak ramai. Abdullah bin Mas'ud antaranya. Ya, Ubay bin Ka'ab, ya, Zaid bin Sabit. Ya, sebab tu bila nak ditubuhkan pasukan, ya, untuk apa kita panggil, ad hoc committee kan, untuk tulis balik Quran, nak standardize kan. Ya, sebab tu nak cari orang susah. Ya, sebab tak ramai yang boleh menulis ni. Budaya menulis bukan menjadi budaya Arab peringkat awal. Setelah daripada peperangan Badar tu, ya, mereka yang ditangkap dalam perang Badar tu, mana yang boleh menulis, mereka diminta untuk mengajar, ya, kemahiran menulis tadi, ya, menulis dan membaca kepada anak-anak orang Islam. Itu permulaan. Ya. Jadi memang bangsa Arab ni dipanggil ummiyin antaranya kerana tak boleh membaca dan menulis. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua merujuk kepada orang Mekah tu. Sebab Mekah dipanggil Ummul Qura. Ingat tak tadi Ustaz sebut? Universiti Ummul Qura. Dekat mana Universiti Ummul Qura tadi, tuan-tuan? Ya, siapa ingat tadi? Kat mana Universiti Ummul Qura tadi? Ya, dia ada main campus, woman campus kan? Woman campus kat mana tadi, Datin Lin? Woman campus Ummul Qura. Kat mana tadi? Tanaim. Ya, di Tanim, dekat dengan di Tanim tu dekat dengan apa tu? Masjid Tanaim. Ya, masjid tu lah, masjid tadi. Pasal apa orang tak biasa, pasal apa perempuan tak biasa nampak apa ni universiti tu? Sebab universiti tu berada di mana, tuan-tuan? Ya. Dr. Suhaila. Shirin. Ya. Kat mana? Tuan-tuan tadi Ustaz sebut, Ustaz baru sebut tadi. Masjid Aisyah. Yalah, Masjid Aisyah. Tapi pasal apa tak nampak universiti tu? Pasal apa orang duk tengok Masjid Aisyah aja? Pasal apa tak nampak universiti tu? Sebab universiti tu berada di sebelah Dalam kanan. masjid. Bukan dalam masjid, sebelah kanan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan lalu, tuan-tuan mungkin tertidur ni dalam apa, ya? Dalam bas ni, sejuk sangat dalam bas tu, ya. Tuan-tuan nak kena tengok sekitar. Sebab tuan-tuan kita pergi umrah ni banyak kali. Pergi haji mungkin sekali kan, tapi pergi umrah banyak kali. Jadi tuan-tuan kena observe, jangan tidur banyaklah, ya. Sebab rugi, tuan-tuan bayar 8,000, 9,000, tuan-tuan banyak tidur, ya. Minta maaf tuan-tuan, ya. Ustaz sebut ni bukan nak kritik tidak, ya, tapi sayang, ya. Sebab Ustaz buat travel, Ustaz bawa jamaah pergi Palestin, pergi Balkan, ya, pergi Rusia, pergi, ya, negara-negara bekas Soviet, ya, Uzbek tu apa kita panggil, pergi Iran, ya, pergi banyak-banyak tempat, tuan-tuan. Jadi kebanyakan, ya, jamaah kita memanglah kebanyakan yang pergi itu sudah berusia betul. Ya, tapi macam tadilah, minum kopi ke, makan gula ke, jangan banyak tidur sangat. Tidur kat hotel. Sebab sayang, tuan-tuan, ya, bila kita travel tu kita kena tengok. Ya, contoh di Mekah tadi, ya. Bila masuk tu mesti Tanim. Pasti, tuan-tuan. Dia tak ada jalan lain biasanya. Kecuali ada masalah lah, ya. Tanim sebelah kiri tu masjid, sebelah kanan tu Universiti Ummul Qura. Tapi itu women campus. Ya, sebutkan satu universiti, ya, yang Ustaz sebut tadi ada men and women campus. Universiti mana namanya, tuan-tuan? Kat mana tu? Apa universiti tadi Ustaz sebut selain daripada Ummul Qura? Awal tadi sebut Haji Razak, ya. Apa jawapan dia? Apa ni Sister Shima, Kak Shima. Apa universiti yang Ustaz sebut tadi? Mula-mula tadi. Yang ada men and women campus. Universiti mana, tuan-tuan? Assalamualaikum. Mesti Madinah. Ustaz tak sebut Madinah. Al-Azhar tak? Al-Azhar. Azhar di Cairo, tuan-tuan. Ada men and women campus. Ya, men and women campus. Dia ada, ya. Kalau di Kelantan tadi, apa sekolah di Kelantan yang Ustaz sebut tadi? Yang ada men and women campus tadi. Boys and girls tadi. Apa nama sekolah tu, tuan-tuan? Orang Kelantan mesti boleh jawab. Ya, apa dia, tuan-tuan? Sekolah apa tadi Ustaz sebut? Kalau Bukan. sekolah orang putih, ya, sekolah apa? Bukan di Lampuri, Ustaz. Bukan. Sekolah. Form 1 sampai form 6. Sekolah apa tu? Maknanya tuan-tuan tak catat. Ya. Ya, apa Sister Adilah? Apa nama sekolah tadi? Saya teringat nama Naim ya Ustaz. Naim Lil Banat, dia perempuan saja. Ni lelaki perempuan.
Tak ingat Ustaz. Ma'had Muhammadi tuan-tuan. Ma'had Muhammadi. Ma'had ni Ustaz bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan salin, ya. Sebab Ustaz selalu kalau sebut tu poin tu mesti penting tuan-tuan. Ya, Ustaz akan highlight benda-benda penting. Ya, tuan-tuan boleh dapat sharing ya istilah ekonomi, ya, istilah apa kita panggil, istilah agama, tuan-tuan dapat travelling, tuan-tuan dapat sirah, tuan-tuan dapat tafsir, tuan-tuan dapat macam-macam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena pay attention. Ya, sebab tu alhamdulillah ada Zoom, tuan-tuan boleh tengok balik. Ya, Ustaz sebut Ma'had Muhammadi. Ma'had, okey ni maklumat baru. Ma'had tu ya dalam bahasa Arab kita panggil college. College tu ma'had. Ya, dan ma'had dia mesti ada form 6. Sekolah agama yang tak ada ma'had, tak ada form 6, tak boleh panggil ma'had. Ya. Sebab tu di Kelang kita ada Ma'had Hishamuddin. Ya, sebab dia ada form 6. Yang tak ada form 6 tak boleh panggil ma'had. Ya, macam kita kata apa ni apa kita panggil College Islam Sultan Alam Shah. Why kita panggil college? Sebab dia ada form 6. Ya, itu memang syarat dia tuan-tuan. Ya, Ma'had Muhammadi di Kelantan ada 2 kampus, kampus lelaki ya di jalan ya ke Pengkalan Cepa. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan dengar balik kuliah ni. Ustaz sebut tadi. Ya, Ustaz tak ada buat, Ustaz tak make up story tak ada tuan-tuan. Semua cerita-cerita yang Ustaz akan dah sebut dah. Kalau yang lelaki di Kota perempuan di Kota Baru. Ya. Sekolah yang memang perempuan saja, Naim Lil Banat, banat tu, ya. Sekolah kat KL yang Ustaz sebut tadi tuan-tuan, Methodist Boys dan Methodist Girls School. Dekat-dekat tuan-tuan. Methodist Boy dengan Methodist Girls, sekolah dekat-dekat ke jauh-jauh tuan-tuan? KL. Ya. Jauh tuan-tuan. Mana dekat? Even gereja pun dia tak samakan ya antara nunnery. Nunnery jauh tuan-tuan. Nunnery perempuan saja. Ya. Jadi kalau monastery itu ada lelaki ada perempuan lah. Tapi kalau nunnery perempuan saja tuan-tuan. Ya, Ustaz pernah bawa jamaah kita pergi ke Balkan. Ya, pergi ke Balkan, kita pergi satu tempat di Greece tuan-tuan. Di Kalambaka nama tempat tu atau bukit. Kita pergi naik tempat tu, ya. Sebiji macam madrasah agama tuan-tuan. Perempuan dia semua bertudung hitam lagi tuan-tuan. Ya. Even ada jamaah kita ya yang datang masuk tu tengok perempuan bagi salam. Assalamualaikum. Marah dia tuan-tuan. Ya, dia kata ya, dia cakap dengan bahasa dia lah. Ya, dia cakap dengan bahasa Greek dia kita tak faham, ya. Tapi dia marahlah. Tengok mimik muka dia. Ya, bukan orang Islam, tapi pakaian dia sebiji macam orang Islam tuan-tuan. Ya, sebab apa macam tadi ya. Sebab mereka ni adalah kita kan beragama Maryam. Ya, agama Maryam tu agama Taurat. Agama Taurat tu agama Injil jugalah, ya. Kristian mereka tuan-tuan, Kristian Ortodok. Ya, jadi pakaian sama. Okey, itu kalau Ustaz boleh detailkan tuan-tuan. Okey, ya, apa lagi? Balik pada penulisan tadi. Yang menulis Quran tak ramai. Tuan-tuan boleh kira lah. Ya, memang tak ramai tuan-tuan. Sebab tu mereka yang menulis Quran adalah orang yang reliable. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, orang adik isu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi tuan-tuan kena ingat, beliau adalah adik ipar Rasulullah tuan-tuan. Adik ipar Rasulullah, Muawiyah ni, ya. Beliau adalah penulis wahyu. Sebab tu dia boleh berijtihad. Cuma ijtihad dia betul atau tak tepat, itu cerita lain. Ya, tapi beliau salah seorang daripada apa kita panggil ya, daripada pemimpin ya di kalangan Muslim dan beliau di kalangan sahabat besar juga. Pasal beliau adik ipar Nabi. Nabi kahwin dengan kakak dia. Ya, Ramlah binti Abu Sufyan tuan-tuan. Dua-dua anak Abu Sufyan, lain mak tapi satu bapa. Ya, Muawiyah. Hebatlah Muawiyah ni. Walaupun ijtihad dia ada sedikit kita kata kurang tepat ya ketika dia bertembung dengan Sayyidina Ali, memang bergaduh tuan-tuan. Ya, isu pembunuhan Sayyidina Osman kan. Tapi macam tadilah ya, dua-dua orang hebat. Muawiyah pun hebat, ya, Sayyidina Ali pun hebat. Sebab tu ada banyak hadis riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan dan kita terima dengan baik. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Ya, jadi kalau mengenali mereka ni tuan-tuan akan memberikan tuan-tuan maklumat tentang latar belakang mereka. Ya, sebab tu kalau hadis riwayat Muawiyah tuan-tuan kena terimalah. Jadi kalau ijtihad dia kita kena terima juga walaupun mungkin kurang tepat. Ya, tapi kita kena raikan juga. Ya, sebab dia penulis wahyu, dia meriwayatkan hadis daripada Nabi, ya, dan seumpamanya. Okey ya, itu kalau Ustaz boleh sebut. Jadi Ali dipilih, ya, kita habiskan ayat-ayat ni, Ali dipilih sebagai jurutulis. Ya, dengan nama Allah ditulis. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, tulislah namamu wahai namamu wahai Allah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Ali supaya menulisnya.
Kemudian baginda berkata, ini adalah perjanjian yang ditangani oleh Muhammad Rasulullah. Ya, jadi dia tak nak, ya, dia tak nak sebut Rasulullah tu. Sekiranya kami mengetahui bahawa engkau, yakni Muhammad adalah Rasul, nescaya kami tidak akan menentang kamu. Jadi, buat apa kita buat perjanjian damai kalau kami sokong Muhammad tu? Kalau kami percaya Muhammad tu Rasulullah, maknanya kami tak terima. Suhail ni masuk Islam akhirnya. Ya, tapi macam tadilah, peringkat awal dia tak terima lagi. Ya, dia belum terima. Jadi oleh kerana itu dia suruh tukar, tulis taja Muhammad bin Abdullah. Ya, Rasulullah mengarahkan Ali supaya memadam apa yang ditulis dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ali tak nak. Ya, sebab asalnya Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah, tetapi tak nak. Ya, Suhail bantah. Suhail kata tak boleh. Kami tak recognize Muhammad ni Rasulullah. Kalau kami recognize, buat apa kami berlawan? Ya, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ali tak nak. Maka Rasulullah memadamnya dengan tangannya. Ya, surat perjanjian ditulis sebanyak 2 naskah untuk simpanan Quraisy dan Muslimin. Sebab dia tak ada ni, dia tak ada carbon copy kan, ya. Jadi tulis 2 lah. Ya. Cuba tuan-tuan dengar, ya. Nabi, ya, bila tengok Ali enggan, maka Rasulullah padam dengan tangannya. Apa signifikannya statement tersebut, tuan-tuan? Maknanya apa tu? Maknanya apa tu? Rasulullah Apa? pandai baca. Rasulullah boleh baca, tuan-tuan. Rasulullah padam, bukan Ali padam. Ali tak nak padam. Ya, Rasulullah yang padam. Jadi ini antara peristiwa yang menjadi dalil bahawasanya peringkat awal, ya, Nabi 10 tahun pertama sebelum Isra' Mi'raj, Nabi tak boleh baca. Ini isu besar, tuan-tuan. Ya, nanti kalau ada peluang kita cerita lebih lanjut. Ya, benarkah Nabi tidak boleh membaca dan menulis? Ya, daripada peringkat awal, betul. Tapi sampai Nabi wafat, adakah Nabi tak boleh baca dan menulis? Banyak perbincangan. Ini salah satunya, tuan-tuan. Ya, sebab Ali yang menulis. Nabi suruh Ali padam, Ali tak nak. Nabi padam. Ya, dengan tangan baginda, tuan-tuan. Ya, jadi ini sebagai satu dalil yang mudah, ya, untuk kita menerima bahawasanya hanya di peringkat awal sahaja Nabi tidak boleh membaca dan menulis. Sebab itu perkataan ummi pada pandangan Al-Imam At-Tabari, ya, ini ulama besar dalam tafsir dan juga dalam sirah, tuan-tuan. Ya, Imam At-Tabari yang berasal daripada Tabaristan, ya, Iran moden, ya, apa dia kata, tuan-tuan? Ya, dia kata ummi merujuk kepada Ummul Qura. Tadi universiti tadi Ustaz sebut. Ya, yang women campus dekat depan Masjid Tanim tadi kan? Ya, dia women campus tadi tu. Ya, Ummul Qura. Jadi orang Mekah memang dipanggil ummi pasal ummu daripada perkataan Ummul Qura tu. Ya, itu pandangan Imam At-Tabari yang diterima oleh sebahagian para ulama juga. Bukan sebab mereka tak pandai membaca dan menulis, ya. Satu lagi kerana memang kebanyakan orang Mekah tak boleh baca menulis. Even Nabi pun peringkat awal. Tapi bukan sampai ke sudah, ya. Jadi ini isu yang dibincangkan panjang oleh para ulama. Ada soalan, silakan. Ada apa, tuan-tuan? Ada? Tak ada? Ya. Ada soalan. Yang silakan. istilah ma'had tadi diguna pakai yang mesti ada tingkatan 6 tu. Universal ke ataupun hanya di Malaysia dan beberapa negara je? Kalau secara umum di Malaysia semua ma'had tu memang ada form 6. Macam contoh Kisas tadilah, ya, Kisas di Kelang contoh, di Ma'had Ma'had apa kita panggil, ya. Ma'had Hishamuddin di Kelang juga, Ma'had Muhammadi di Kelantan. Ya, kemudian kalau di Kedah orang panggil Maktab Mahmud. Ya, tapi sepatutnya boleh panggil Ma'had Mahmud juga. Kerana ada form 6. Ya, kalau ada STAM, ada ambil STAM tu form 6 lah. Dia dipanggil college Ma'had tu. Ya, Ma'had juga boleh merujuk kepada pre-university lah, ya, macam form 6 lah, ya. Sebab tu kita tak panggil form 6, sekarang kita panggil prayu kan, ya. Itu cerita dia. Di negara Arab ma'had tu macam tu juga, tapi ma'had tak mesti agama. Ma'had tak mesti agama. Haji Hashimah, ya. Ma'had ni apa-apa saja. Ma'had kejururawatan, ya. Kita panggil nursing college. Nursing college boleh panggil juga, ya, ma'had juga. Orang Melayu bila ma'had mesti agama. Arab tak, ma'had tu ada form 6. Tak kira lah science stream ke, ya, accountancy ke, ekonomi ke, boleh panggil ma'had. Itu istilah secara umum, tu istilah umum lah. Ya, ma'had. Kalau atas pada itu, of course kita panggil jamiah ataupun universiti. Itulah. Itu istilah lah, ya, kebanyakannya. Sebab tu sekolah-sekolah agama di Malaysia ni kebanyakannya panggil madrasah saja. Ya, madrasah sanawiyah. Macam kita kata sekolah-sekolah. Macam kalau di Shah Alam tu kita kata sekolah Samtaj, sekolah menengah,
ya, Tengku Ampuan Jemaah di apa dekat rumah Kak Syima tu, ya. Section berapa tu? Section 2 kan? SS2 ke apa section 2 tu yang sekolah apa? Sam Bestari. UJ5. 5 ya, sekolah agama menengah Bestari tu. Ya, tu antara sekolah terbaik di bawah JAIS lah ya. Sam Bestari dipanggil. Itu pun tak boleh panggil Ma'had juga, tak ada form 6. Ya, tapi yang ada form 6 kena panggil dan tidak mesti agama. Kalau di negara Arab secara umum dia tidak mesti agama. Ma'had bukan mesti agama. Ya, Ma'had tu istilah umum. College, mana college secara umum. Okey tuan-tuan ya. Kita habiskan saja muka surat 250. Selepas syarat perjanjian selesai ditulis, Abu Jandal bin Suhail datang. Abu Jandal ni anak pada Suhail tadi tu. Suhail yang wakil penulis bagi orang Mekah tadi. Wakil Nabi ialah Sayyidina Ali. Ya, Abu Jandal datang dalam keadaan masih terbelenggu. Bapa dia tangkap dia pasal dia masuk Islam. Ya, beliau adalah di antara muslimin yang dihalang daripada berhijrah. Dia antara orang yang nak hijrah dan 6 tahun dah tak dapat. Ya, kali ini beliau melarikan diri datang berjumpa muslimin untuk mendapatkan perlindungan. Sebab dia tahu Nabi dengan para sahabat berada di Hudaibiyah, so sempadan dia dapat lari daripada belenggu bapa dia tu ya. So dia dapat sampai ke Nabi. Rasulullah bersabda, bersabarlah dan lakukanlah semua perkara kerana Allah. Sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar untukmu dan mereka yang bersamamu di kalangan mustada'afin. Mustada'afin bukan golongan lemah. Mustada'afin adalah golongan tertindas. Ya, betul kan terjemahan tu. Ramai orang guna mustada'afin golongan lemah. Bukan. Golongan lemah ni du'afa. Du'afa atau golongan lemah. Mustada'afin siapa? Mustada'afin adalah golongan yang tertindas. Macam Bani Israel di Mesir. Mereka bukan lemah. Mereka tertindas. Ya, sama juga orang Islam yang berada di Mekah. Kami telah memeterai perjanjian dengan mereka dan saling memberi dan menerima. Ada give and take. Kami tidak akan mengkhianati mereka. Sebab salah satu sifat munafik adalah bila berjanji dia mengkhianati. Nabi kata tak boleh. Ya, walaupun Abu Jandal berjaya melepaskan diri, patutnya Abu Jandal dah lari tu, ambil Abu Jandal bawa balik pergi ke Madinah. Tak boleh tuan-tuan. Sebab perjanjian sudah dimeterai. Ya, tuan-tuan akan tengok nanti kesan dia. Apa berlaku pada Abu Jandal tuan-tuan? Kesian dia tuan-tuan. Ya, tapi tak boleh nak buat apa. Perjanjian sudah ditandatangani. Kita kena follow tuan-tuan. Ya, we have to follow by the book lah ya. Go by the book. Apa yang telah dicatatkan kita kena ikut. Dan Nabi, walaupun sahabat ada yang tak puas hati dengan Nabi. Ya, tapi perjanjian tetap perjanjian. Ada hikmah dia ada. Akhirnya macam mana berlaku pada Abu Jandal? Tu menarik tuan-tuan. Ya, kita kena tangguh di sini, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, ada apa kita panggil? PMP ada apa-apa nak sebut? Ya, apa Haji Syima ada apa-apa nak announce ke apa? Silakan. Kalau ada. Ya. InsyaAllah hari Jumaat minggu depan 30 hari bulan September PMP akan mengadakan fundraising dinner untuk the forthcoming dakwah tour of Columbia insyaAllah in December. So, siapa berminat untuk sponsor ataupun menghadiri boleh hubungi saya lah. Cuba sila tengok di bahagian chat tu untuk nombor telefon. Terima kasih. Mohon war-warkan ya. Ya, insyaAllah. Ya, minta tuan-tuan dan puan-puan sama-sama war-warkan. Ya, kita punya fundraising dinner pada Jumaat minggu hadapan ya. Di section 16 ya. Ustaz tak pasti tempatnya. Ruang. Di mana tu? Ruang. Di ruang section 16 ya. Ya. Betul. Jadi nanti boleh hubungi Haji Syima kita dan nama yang tertera tu ya. Okey, terima kasih pada PMP, pada semua yang terlibat. Mudah-mudahan Zoom kita lebih makmur ya, lebih ramai lagi hadir. Mungkin hari ini hari pertama ya dengan Zoom, tak ramai yang tahu, tapi Ustaz dah war-warkan sama-sama. Ya, jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazak. Assalamualaikum.